Okay, kita tengok jap sementara tunggu yang lain masuk. Saya nak tengok dulu macam manakah audionya, macam manakah sistemnya, macam manakah kualiti-kualiti yang diserlahkan, orang dengar ke tak dengar. Kalau ada yang dah masuk boleh respon dulu, boleh komen pasal audio ke apa ke. Saya dengar macam okey. Dengar macam okey lah. Okey, dengar macam okey. Ya, Waalaikumsalam kopiah putih kita. Waalaikumsalam kopiah putih. Siapa lagi yang dah masuk? Boleh bagi salam. Boleh perkenalkan diri anda dulu ke? Kopiah putih. Waalaikumsalam Nora Syukin. Waalaikumsalam Nora Syukin. Maida Qayyum. Nama saya tak ada dengar ni. Ejal Kadir. Waalaikumsalam Ejal Kadir. Nora Fizah Muhammad Abu Bakar. Audio Chun. Ami Faris. Syah Salwa. Fadil Jumah. Siapa lagi dah masuk ni? Anita Hussein. Lawa baju lah. Baju lama ni. Baju ni tahun berapa saya beli ni. Dah lusuh lah sebenarnya. Dia punya apa benang-benang pun dah mula tak apa nak sharp dah dia punya sulaman-sulaman ni. Baik apa pun saya minta tolong kawan-kawan semua. Saya dah lama tak minta tolong. Saya dah lama tak minta bantuan kawan-kawan saya. Sebab saya dah lama tak buat live sebenarnya. Jadi dah lama sebenarnya tak buat benda ni. Jadi saya hari ni minta bantuan kawan-kawan semua. Apa kata kita share dulu live kita. Share live ni. Hadiah misteri tu memang ada sebenarnya. Tapi saya masih lagi tak sempat post lah. Ramai orang yang dah dapat. Dah saya pilih sebagai pemenang hadiah misteri. Tapi masalah dia tak sempat post. Ada hadiah ni lah. Sekejap saya ambil. Alamak ai. Mana pergi? Ni bawah ni. Ada hadiahnya ni. Hadiah ada. Cuma tak sempat nak post. Ni lah. Stiker-stiker pencerita ni lah. Banyak lagi ni. Tebal lagi ni lah. Tak sempat nak post. Berabuk bawah ni. Masalah ni masa. Masa tak mengizinkan. Berabuk. Waalaikumsalam Zulfah. Benang tanggal. Salam cikgu, salam kasih sayang dari jauh. Jauh mana tu Jalak Lenteng? Jauh mana tu? Roha KZ. Waalaikumsalam. Ferrari, Missy Zila Comel. Ya. Tolong saya. Dah lama saya tak minta tolong orang share ni. Tapi saya minta tolong lah. Sebab kita nak kembalikan balik roh. Nak kembalikan balik kita punya semangat diary wartawan pencerita. Supaya ramai orang yang mungkin tak pernah masuk, ramai orang yang tak pernah bersama dengan pencerita, malam ni boleh bersama dengan kita. Tolong share dekat korang punya wall, korang punya page, korang punya group, korang punya WhatsApp ke apa ke. Tolong share. Saya nak tengok macam mana impact dia selepas lama tak buat. Saya tahu mungkin dia tak meriah lagi macam dulu kan. Tapi tak apalah. Kita bukan nak. Actually sebenarnya saya bukanlah mengharapkan kemeriahan sangat. Tapi bila meriah tu seronok lah sikit. Kita nak share, nak bersembang dan sebagainya. Kita nak kongsikan pelbagai info-info yang terkini, yang terdahulu, yang terkedepan dan sebagainya kan. Okey, Nora Fiza Abu Bakar, cerita pasal apa hari ni? Alamak, okey tutup jap. Cerita pasal apa hari ni? Hari ni saya nak sembang pasal tajuk utama dia ialah bibi jual bibi. Tu tajuk utama dia, bibi. Mate. Bibi jual bibi. Tapi sebelum saya pergi ke tajuk tu, macam biasa nak sembang-sembang sikit. Lepas tu adalah 2-3 topik-topik yang bercapah. Sebab dah lama tak buat live, jadi malam saya nak bagi dia lebih variety sikit. Macam-macam saya akan sembang. Tapi yang penting ni ialah tojok pun tojok lah. Tajuk utama dia ialah bibi jual bibi. Okey. Boleh ya? Korang tolong share sekali lagi ya. Tolong share. Siapa yang dah share, angkat tangan. Angkat tangan siapa yang dah share. Satu orang share 20 tempat. Boleh? Satu orang pergi share 20 tempat. Boleh. 20 tempat. Page, group, mana lagi? Mana-manalah. Tag kawan-kawan korang. Boleh nak ajak dia orang. Jom kita bersama dengan live dari wartawan pencerita. Korang apa khabar? Lama tak dapat, lama tak bersama dengan korang, lama tak bersembang dengan korang, lama tak bertanya khabar, lama tak bermesra. Mesra lah sangat kan. Lama dah kita ni sebenarnya tak bersua sebenarnya. Saya minta maaf. Saya minta maaf sangat-sangat kepada semua rakan-rakan dari wartawan pencerita sebab saya sendiri memang tersangat-sangatlah busy dan sibuk. Tambahan pula menjelang pilihan raya negeri Sabah yang akan memulakan tempoh berkempen dia pada 12 September ni. 12 September ialah tarikh penamaan calon, tarikh pengundian pada 26 September dan saya ni sekali lagi lah terpilih untuk mengendalikan segmen-segmen live
pilihan raya. Walaupun sebenarnya saya ni bukanlah pakar. Saya mengaku terang, saya sedar diri saya yang serba hina, pacal yang hina ni, patik ni pacal yang hina. Saya sedar yang saya ni bukanlah pakar dalam bidang politik. Saya tak pakar. Saya tidak expert langsung dan saya tidak mengambil tahu sangat pasal politik negara. Tahulah sikit-sikit. Kisah pasal parti politik itu dan ini, pasal Syed Saddiq nak buka parti baru sebagainya. Jadi saya ni sebenarnya ambil tahu tapi bukan pakar. Tapi memandangkan permintaan daripada bos, daripada pengurusan kumpulan NSTP yang mahukan konsep pencerita ni dibawa dalam pilihan raya negeri Sabah. Maksudnya konsep dari wartawan ni nanti bukan begini, tapi maksudnya konsep sembang-sembang santai tapi pasal pilihan raya akan dibawa ke PRN ataupun pilihan raya negeri Sabah bermula 12 sampai 26 hari bulan ni. Dan saya akan berada di Sabah pada 10 hari bulan. 10 hari bulan saya dah ada di Sabah. Saya fly pagi pukul 10.45 sampai Sabah dalam pukul 12.30 ataupun 12.45 macam tu. Lebih kurang pukul 1 kot. Saya akan bermalam di hotel Permanent. Lepas tu saya akan mulakan tugas. Petang tu juga dah start tugas dah. Sampai check in, lepak-lepak bilik kejap, mandi-mandi sikit, and then saya akan keluar terus memulakan tugas mencari bahan-bahan menarik berkenaan dengan negeri Sabah ataupun lebih tepat lagi di sekitar kawasan Kota Kinabalu. Saya memang akan berada di kawasan sekitar Kota Kinabalu sahaja. Jadi lama lah saya kat sana, lebih kurang 18 hari meninggalkan keluarga. Itu biasa. Saya dah pernah meninggalkan keluarga dalam tempoh yang lama pada ketika pilihan raya umum PRU yang ke-14 dulu. Sama juga, saya keluar 2 hari sebelum penamaan calon, balik selepas result keluar. Malam tu saya balik. Jadi memang dah rasa dah, tapi yang dulu lebih thrill. Masa PRU lebih mencabar tuan-tuan. Sebab apa? Sebab saya kena pergi negeri ke negeri, daerah ke daerah, kampung ke kampung, melibatkan seluruh zon utara. Korang bayangkan, hari ni hotel lain, esok hotel lain, lusa hotel lain, tulat hotel lain, bertukar-tukar hotel. Keluar bilik, angkat beg cuma dibawa masuk untuk tukar baju je. Dan mandi, lepas mandi, bungkus balik, memang berjalan. Macam orang nomad, tahu nomad? Nomad, berpindah randah. Kalau dekat Sabah, ada satu masyarakat, satu etnik, dipanggil etnik Dusun Bonggi. Dusun Bonggi ni memang dia masih lagi mengamalkan kehidupan nomad, iaitu berpindah randah. Setiap tahun dia orang akan pindah rumah ke rumah. Saya pergi tengok rumah dia orang dekat Pulau Banggi. Rumah dia orang buat ala kadar je, pakai kayu ala kadar je. Simple ala kadar. Sebab apa? Sebab setiap tahun dia orang kena pindah. Dia orang akan rubuhkan rumah tu, robohkan dan pindah ke tempat lain. Jadi saya pun masa pilihan raya umum macam nomad. Berpindah randah ni. Jadi gemuk lah saya. Tak apalah, biarlah. Okey. Tapi saya dalam pilihan raya negeri Sabah ni saya tak berpindah randah. Saya akan stay dekat hotel Permanent. Cuma lebih mencabar juga sebab pagi sampai petang, the whole siang hari tu saya kena mencari bahan-bahan menarik pasal Sabah. Contohnya macam tempat-tempat menarik, personality, sumandak ke apa ke, atlet Sabah ke, ratu-ratu Sabah ke apa ke. Kalau korang kenal, bagi tahu. Lepas tu saya akan compilekan petang tu, balik ke hotel, edit. Malam tu pula, malam hari pula, jam 9 malam, pukul 9 malam, kami akan bersiaran secara langsung. Saya sebagai host, sebagai moderatornya, dalam program dipanggil sebagai Sabah Mengundi. Dipanggil program Sabah Mengundi. Saya akan menjadi moderator, host, menggunakan konsep macam ni, konsep podcast, konsep sembang-sembang yang tak serius. Saya akan sembang-sembang dengan ahli panel. Panel dia mungkin pakar politik ataupun penganalisis politik, atau mungkin calon-calon sendiri yang terpilih. Lepas tu, yang bahan-bahan siang tadi kita akan pakai dalam segmen-segmen khas. Masa kita buat live tu, akan ada break-break yang masukkan segmen-segmen yang siang tadi. Korang bayangkan, kerja non-stop pagi sampai ke malam, cari bahan, proses, masuk dalam sistem, malam kena buat live. Saya cari bahan, malam saya kena buat live lagi. So saya boleh menjangkakan cabaran yang sengit, cabaran yang getir, cabaran yang sangat-sangat mencabar, yang mungkin memenatkan saya sepanjang 18 hari di Sabah tu. Syarul Apid, Assalamualaikum. Ini seorang lagi rakan saya.
juga yang akan ke Sabah. Ini Syarul Apik ni, dia ni adalah technical producer, pakar dalam bidang-bidang camera works ni ataupun bidang-bidang teknikal ni. Dia akan bersama dengan saya di Sabah nanti, dan dia adalah mastermind yang akan mengendalikan segmen supaya tidak ada masalah. Jadi ini sekadar bukanlah promo, ini ceritanya yang korang akan dapat lihat bermula 10 hari bulan sampailah ke 28 hari bulan di Sabah. Okey, jadi tolong support kita punya program yang akan disiarkan insya-Allah dalam Facebook Berita Harian, News Straits Time dan juga di Harian Metro, di Facebook, YouTube dan juga di Twitter mereka. So support dan kita sama-sama untuk nak tengok apa yang jadi. Tapi sebenarnya pilihan raya memang satu tempoh yang seronok dan penat. Penat tapi seronok. Dia penat tapi seronok. Cuma saya ni bukan pakar. Baik. Menjawab soalan Tok Man Merah, apa tajuk fokus malam ni? Tajuk dia adalah bibik jual bibik. Bibik jual bibik. Ada saya tulis dalam saya punya description. Saya punya tajuk hari ni iaitu bibik jual bibik. Maid tahu maid, penjaga pengemas rumah, penjaga rumah, pengasuh rumah, yang menjual maid yang menjual maid. Benda ni memang korang kata ada yang masa saya time saya sebut pasal tajuk ni sebelum ni, ada yang tanya, ada lagi ke cikgu bibik jual bibik ni? Tempoh-tempoh PKP ni mustahil akan berlaku. No, you all silap. Bibik jual bibik bukan maksudnya orang baru masuk. Kan saya akan explain, saya akan ceritakan situasi dia, senario dia, macam manakah kaedah dia bibik jual bibik ni. Dan saya pernah membongkarkan isu ni pada tahun 2015. 2015 saya dah bongkarkan benda ni. Dan 2014. Dan saya dapati benda ni memang berlaku dengan sangat-sangat berleluasa. Tetapi bukan kita nak kata salah semata-mata pada bibik tu, juga salah pada banyak benda lain. Tapi tak apa. Sebelum kita pergi lebih jauh, korang dah share belum ni? Dah share ke? Osman jumpa dekat Sabah insya-Allah, dekat KK Hotel Promenade. Osman, anda kena belanja. Anda skema je bahasa. Anda kena belanja saya makan seafood. Ada beran Osman. Nak jumpa saya, bawa saya makan seafood. Boleh? Okeylah. Baik. Cikgu pun boleh jemput Jimmy Palikat dan Ampal. Kalau kenal bagi tahulah. Kalau kau jumpa dia orang bagi tahulah. Kan? Alright. Thank you Nur Hafizah kerana sudi share. Lain macam tajuk Mrs. Zila Someh. Tak apa. Baik. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak tanya korang soalan yang sangat-sangat mudah, sangat-sangat simple. Soalan yang sangat-sangat mudah. Korang masih ingat tak lagi? Atau korang masih sedar tak? Atau adakah korang perasan yang kita sekarang ni sedang masih lagi berada dalam masalah, dalam kemelut COVID-19? Korang sedar tak? Soalan mudah kepada semua. Siapa yang masih terasa yang dia sekarang ni sedang masih lagi dalam lingkungan, dalam masalah COVID-19? Siapa yang masih sedar? Soalan simple je. Sila jawab. Atau siapa yang dah mula rasa macam tak ada apalah. Tak rasa apa sangatlah. Saya tanya balik. Siapa yang masih ingat atau siapa yang masih perasan yang dia sekarang ni masih berada dalam tempoh COVID-19? Ataupun dalam belenggu, dalam gejala, dalam masalah, dalam wabak COVID-19. Siapa yang masih lagi sedar? Simple soalan dia. Saya tanya sebab saya nak tarik perhatian korang kepada apa yang saya sendiri rasa, dan juga saya lihat ramai orang yang dah mula tidak cakna tidak sedar pasal COVID-19. Sebenarnya saya percaya. Ya, okey Osman, remind me Osman stiker pencerita ya. Boleh insya-Allah Osman. Saya akan berada dekat Sabah 10 hari bulan. Saya tolong remind saya 9 hari bulan malam tu tolong PM saya bawa stiker. Saya akan bawa 20 stiker untuk orang Sabah. Okey? Boleh ya? Alright. Baik. Cikgu jumpa Mr. Osman, lepas tu buat live tau. Make sure cari kipas. Amboi, perli lah dia. Syah Salwa kita. Baik. Kembali kepada soalan. Siapa yang masih sedar pasal kita ni masih lagi dalam tempoh COVID-19? Sebab saya nak menarik perhatian semua. Sebab sebenarnya saya perasan dan saya meneliti dan saya melihat situasi semasa. Saya tengok orang kita ni sebenarnya majority. Thank you kerana ramai yang kata dia masih takut, dia masih cakna, dia masih alert. Tapi sebenarnya saya berani kata majority, ramai orang kita
yang sudah pun tidak sedar, yang sudah pun tidak perasan atau sudah mula tidak rasa apa-apa yang dia sekarang ni sedang masih lagi diancam dengan COVID-19. Betul, dekat luar sana orang pakai mask. Tapi korang perasan tak sebenarnya mask sekarang ni sudah menjadi sebagai satu amalan. Mask sekarang ni, mask dah jadi macam satu kebiasaan. Bukan kerana COVID-19. Tapi kerana ia satu peraturan dan ia satu arahan yang mana jika orang tak pakai mask, kena denda RM1,000. Jadi mask sekarang ni dipakai bukan kerana untuk menghindarkan, bukan kerana takut dengan COVID-19, bukan kerana risau dengan COVID-19. Waalaikumsalam AB, jumpa di Sabah AB Bukan kerana risau dengan COVID-19, tapi kerana risau dengan denda dan kerana risau dan sudah menjadi satu kebiasaan. Dia keluar kereta automatik pakai. Dia rasa dia keluar dia tak pakai, dia rasa macam satu benda yang galat, satu benda yang tak sempurna. Macam orang keluar tak pakai baju. So dia anggap macam benda ni bukan kerana untuk menghindar COVID-19, tapi kerana dia sebagai satu kebiasaan. Tetapi realiti dia, mereka di luar sana, mereka yang sedang berada di masyarakat ni, di khalayak ni, sebenarnya mereka tak cakna lagi dah. Mereka hanya pakai mask, tapi mereka tidak mengamalkan pelbagai SOP lain. Tak ada. Korang boleh tengok macam-macam orang kongsi dekat sosial media, dekat video-video, dekat banyak tempat. Malah hari ni saya tengok ada perhimpunan demonstrasi aman. Aman lah kononnya, aman bagi mereka. Demonstrasi aman untuk mengatakan protes kepada kerajaan negeri Selangor kerana gagal mengendalikan masalah air di Selangor. Baik. Okay, fine. Perhimpunan aman yang cukup aman, yang bagus, betul bagus. Okey, dan betul mereka memang patutnya menyatakan rasa marah dengan kerajaan negeri Selangor, betul. Tapi masalah dia mereka mask di muka, tapi kedudukan mereka berpelukan, berpimpin tangan, mengangkat tangan, menyatakan sokongan dan sebagainya. Siapa masih ingat? Saya nak tarik balik perhatian korang pada awal-awal masa COVID-19 berlaku. Siapa masih ingat? Time tu, Tan Sri Nur Hisham Abdullah berkali-kali menekankan aspek penjarakan sosial. Mask nombor 2. Ingat tak? Number 1 is penjarakan sosial. Number 2 baru mask. Mask tak penting pun bagi dia time tu. Tak penting bagi dia. Yang penting ialah penjarakan sosial. Kerana dia kata 60% daripada cara untuk mengelakkan COVID-19 ialah dengan mengamalkan penjarakan sosial. Tapi tuan-tuan, now penjarakan sosial is blah. Nothing more. Yang penting hanya mask. Tapi mask pun kadang-kadang dia orang boleh tarik, dia orang rasa kurang selesa, dia orang boleh buka, dia orang rasa macam benda tu hanya satu pakaian bagi mereka. Sedangkan mereka berada dengan orang lain, buat demonstrasi, buat mesyuarat. Okey, buat mesyuarat. Saya tak mau sebut yang mana. Saya tak mau sebut di mana. Malah saya pun pernah hadir dalam pelbagai aktiviti-aktiviti yang dibuat oleh pelbagai pihak-pihak yang menganjurkan dia. Betul, dia buat kursinya jarak semeter. Hanya ketika bermesyuarat. Selepas mesyuarat, bangun daripada kursi, beram macam tu. Berpelukan, berkis-kis pipi dan sebagainya. Lepas tu mengambil gambar, berpelukan. So, apa guna buat kursi penjarakan kalau selepas itu bangun, berak balik? Apa guna melaksanakan SOP yang pelbagai tapi lepas tu berak balik? Jadi sebenarnya benda ni tak praktikal langsung. Lagi baik jangan buat langsung kursi-kursi macam tu. Tak payah. Sebab bagi saya, nothing. Tak ada apa-apa. Baik, saya tarik balik korang punya perhatian. Okay, now, kalau kita kata, tak apa cikgu, Malaysia sudah berjaya keluar daripada masalah COVID-19. Anda silap besar sebenarnya. Silap besar sebenarnya. Sebab apa? Sebab, tahu tak, ancaman paling besar yang berlaku di negeri Kedah sekarang ni melibatkan kluster Tawar, kluster Telaga, kluster Siva Gangga. Saya lupa dah. Yalah. Segala-gala kluster ni berasalnya daripada orang yang balik dari India. Dan korang, untuk makluman korang, kluster-kluster ini
disahkan memiliki genom super spreader. Genom super spread. Maksudnya, genom yang sama yang ada di negara India sekarang. Dan untuk makluman semua, dalam masa 2 minggu, negara India berjaya negara India meletakkan diri mereka dalam senarai top 3. Potong habis lain-lain negara hanya dalam masa 2 minggu. Dan sekarang ni, tuan-tuan, India sekarang ni mencatatkan, saya scroll balik India sekarang, tuan-tuan, India sekarang berada di tempat ketiga negara paling ramai yang dijangkiti COVID-19. Dan sebenarnya 2 minggu lepas India berada pada tangga ke-6. Sekarang ni India tangga ketiga. Dan tuan-tuan, kes yang berlaku di India sekarang sudah pun mencecah lebih 4 juta kes. Dan hanya memerlukan lebih kurang 20,000 kes lagi untuk India memotong Brazil. Bayangkan. Dan tak mustahil India boleh potong Brazil sebab apa? Sebab new case di India lebih banyak dan lebih cepat. Satu hari di India ada lebih kurang 80,000 lebih kes baru di India. Kau rasa macam mana? Apa kau rasa? Dan kematian di India mencatatkan lebih 1,000 kematian sehari. Setiap hari 1,000 orang mati. Ini semua, dan mereka terkejut. Sebab apa tahu? India tiba-tiba, antara satu interview dengan seorang petugas kesihatan dekat hospital dekat India, dia kata, sebulan yang lalu, dengar betul. Sebulan yang lalu, mereka hanya menangani 1-2 kes sehari. Sebulan yang lalu, mereka hanya menangani 1-2 kes sehari. Tapi tiba-tiba, dalam tempoh seminggu 2 ini, hospital tak mampu menampung, malah mayat terpaksa dibiarkan begitu saja, katil tak boleh nak isi, malah ada orang yang pesakit COVID-19 tidak boleh diterima masuk di hospital kerana tak mampu nak tampung. Sedangkan sebulan yang lalu mereka kata hanya 1-2 kes sehari di hospital itu. Bermaksud tuan-tuan, COVID-19 yang melibatkan genom yang baru ni, genom super spreader ni sangat cepat. Dan COVID-19 genom baru ni, genom baru ni ialah genom yang sama dikesan di negeri Kedah. Korang rasa? Saya dah sembang panjang lebar ni. Misi Zila, tak sama. US tak ada genom ni. US, dia berdepan dengan masalah kerana dia lambat bertindak. Tapi India juga, dia pada awalnya bertindak. Dia menyekat macam-macam. Dia sekat itu, sekat ini, sekat itu, sekat ini. Tapi pada 2 minggu lepas, menteri dia membuka kembali pelbagai sektor-sektor kerana mereka berdepan dengan risiko ekonomi yang sangat-sangat meruncing. Tuan-tuan, setiap hari puluhan kanak-kanak mati kerana tidak cukup nutrisi, tak cukup zat. Sebab tidak mampu untuk diberikan makanan yang sempurna. Kerana apa? Mereka sudah mula tak mampu nak handle negara mereka sekarang ni. Ini bukan sembang-sembang pasal negara India semata-mata. Saya nak bagi tahu, nak tarik perhatian korang, apa yang berlaku di India sebenarnya patut dirisaukan di negara kita. Sebab genom yang sama berada di negeri Kedah. Yes, India penduduknya padat. Cik Anggahian, soal COVID-19 bukan soal penduduk padat semata-mata. Saya pernah bersembang dengan kawan saya masa dekat pilihan raya kecil Slim. Saya kata apa kan? Saya kata, kalaulah ada satu orang saja yang ada COVID-19 tanpa sedar, tak bergejala, yang berada dalam dewan ni, habis semua kena. Sebab apa? Malaysia ni, yes, semalam ketika secara langsung oleh WHO, semalam ketika secara langsung oleh WHO mengatakan bahawa
belum ada vaksin yang benar-benar selamat yang boleh digunakan bagi menangani COVID-19 di seluruh dunia. Belum ada. Belum ada vaksin yang benar-benar selamat. Dalam sidang media yang sama, WHO memuji Malaysia sebagai antara negara terbaik yang menangani kaedah kesihatannya. Bermaksud sekarang ni dunia mengiktiraf Malaysia sebagai negara yang terbaik dalam menangani COVID-19. WHO iktiraf dalam sidang media semalam. Okey. Tapi masalah dia sekarang ni, itu yang mereka di luar nampak. Dan itu memang yang kita sedang buat. Memang itu yang sedang kita buat, iaitu mengamalkan pelbagai SOP, melaksanakan kaedah yang sangat ketat, pantang ada kes yang berkelompok, dibuat PKPD, dibuat PKP sebagainya yang cukup ketat. Tapi masalahnya, korang pergi di keluar sana, sekarang ni semua tempat sudah mula aktif. Pelbagai aktiviti, pelbagai kegiatan sudah mula dibuat. Seminar, kursus, latihan-latihan sukan dan sebagainya. Macam-macam dah dibuat. Malah pilihan raya negeri Sabah juga akan berlaku tak lama lagi, tuan-tuan. Masalahnya, betul ada SOP yang telah pun ditetapkan. Betul ada SOP yang telah pun ditetapkan. Masalahnya, orang kita ikut ke tidak? Malah penganjur, betul-betul ke dia memastikan SOP-nya diikuti dengan baik? Saya bukan nak blame SPR, tapi based on pengalaman saya, berada dekat pilihan raya kecil Slim PRK Slim pada minggu lepas. Tuan-tuan, apa saya nak share? Yes, memang ada SOP. Tak pakai mask memang kena punya. Polis memang marah tak pakai, kalau orang tak pakai mask. Polis punya ramai ni. Beratus polis jaga dekat dewan tu. Beratus polis jaga. Bukan seorang dua, beratus polis jaga. Tak pakai mask korang siap. Kan? Okay, fine. Penjarakan sosial diwajibkan berlaku pada ketika itu. Tapi, kalau SPR betul-betul nak menjalankan satu kaedah SOP yang betul, okay, make sure lah selepas saja pengumuman calon, engkau aturkan sebaik-baiknya. Engkau letak proper setting untuk calon bercakap kepada media. Letak elok-elok, media jangan rapat-rapat. Letak mereka dalam jarak yang sesuai. Jangan rapat-rapat. Ini tidak. Angkat tangan calon, menang. Calon keluar je daripada dewan, media akan serbu. Memanglah media kena serbu. Jangan marah media sebab media ni, saya pun serbu. Saya mengaku saya serbu. Saya mengaku saya langgar SOP. Dah, cukup. Nak marah-marah lah. Sebab saya orang media. Saya kena dapatkan bahan. Saya kena dapatkan apa kata calon. Saya kena tanya dia apa pendapat dia pasal kemenangan dia. Kalau saya tak buat macam tu, saya akan dianggap sebagai kalah dalam membuat laporan media. Saya akan kena memo nanti kan. Kenapa engkau tak interview dengan calon? Tapi masalahnya, semua orang akan serbu. Korang bayangkan ada puluhan, mungkin ratusan media dari seluruh dunia berkampung di Slim. Bila calon keluar, semua serbu dalam keadaan yang memang macam semut hurung gula. Perum macam tu. Kan? Ada yang terpaksa tarik mask sebab lemas. Terlampau ramai dia lemas, dia buka mask. Ada yang terpaksa berhimpit-himpit ketiak bawah orang bawah ketiak memang huru-hara. Okey, korang nak salahkan media. Sepatutnya SPR kena cakna. Penganjurnya ialah SPR. Dia orang patutnya kena buat satu proper press conference. Kena buat elok-elok. Dah menang, letak tempat yang elok-elok, duduk elok-elok, okay? And then media, macam sidang media, interview dengan Ketua Pengarah Kesihatan. Apa masalahnya? KP berdiri elok dalam jarak yang jauh. Orang lain duduklah dalam jarak yang jauh. Sekadar nak dapatkan komen dia. Tak perlu nak serbu-serbu. Tapi masalahnya bila dia keluar, tak ada sistem yang betul. Jadi korang nak expect macam mana? Korang kata, lepas tu orang mulalah menjelaskan media. Inilah dia, media ni tak ada attitude, tak ada SOP, media ni tak faham pasal COVID-19. Masalahnya media buat kerja. Kalau penganjur menyediakan SOP yang ketat, kan settle. Lepas tu, habis-habis tu, polis pun ramai-ramai ramai-ramai diorang pun dah lupa dah pasal media-media yang langgar SOP ni. Sebab bagi diorang, mereka dah selesai.
Tanggungjawab mereka memastikan pilihan raya tidak ada pergaduhan. Pilihan raya tidak ada rusuhan. Pilihan raya tidak ada bla 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 bla. Mereka lupa yang media ni ataupun parti-parti politik ni dah langgar semua SOP. Nampak? Ini masalah dia. Ini masalah dia. Ini bukan masalah SPRM, Misi Zila. Ini masalah SPR. Suruhanjaya Pilihan Raya. Mereka dengan bangganya mengatakan mereka telah berjaya melaksanakan pilihan raya yang terbaik mengikut SOP. Betul. Ikut SOP bukan sekadar beratur sebelum buang undi. Ikut SOP bukan sekadar pakai mask masuk dalam tempat mengundi. Ikut SOP bukan sekadar pakai sanitizer masuk tempat mengundi. Itu hanya sebahagian dari SOP. SOP paling besar yang KPKKM Tan Sri Nur Hisham sebut ialah penjarakan sosial. Sebagai penganjur, engkau kena prepare lah elok-elok engkau punya penganjuran tu. Biarlah dia betul-betul solid. Biarlah betul. Nampak ni Muhammad Sabri Darus. Tak ada air. Korang tengoklah orang ambil air macam mana. Dia orang nak salahkan orang yang ambil air. Penganjur, okey, betul orang kata sebagai rakyat, kita kena cakna, kita kena sedar, kita jaga kita. Saya dah cakap banyak kali dah, orang kita ni, kalau, contoh, saya gunakan bahasa mudah. Ada orang kata, Jang, kau naik motor baik-baik ya, jangan hati-hati ya, jangan langgar orang. Tapi realiti dia, kalau aku memandu dengan cukup baik pun, tapi ada orang lain yang memandu huru-hara, dia langgar aku. Sama juga dengan SOP ni. Kalau saya ni betul-betul melaksanakan SOP dengan cukup baik pun, tiba-tiba ada orang langgar saya, ada orang yang peluk saya, ada orang yang tarik saya, ada orang yang... So macam mana? Sebenarnya realiti dia, rakyat kita masih lagi kena diikat dengan peraturan. Orang kita ni masih lagi seperti paku, diketuk baru terbenam. Jangan nak expect orang kita ni memang akan ikut semuanya. Tak boleh. Memang tidak. Sekali lagi kalau ada kat sini, ni saya nak pergi pilihan raya negeri Sabah lah ni. Memang saya yakin. Saya tengok dekat PRK Slim. Jangan sibuk parti manalah. Semua parti lebih kurang. Tak kiralah parti kerajaan, maupun pembangkang, maupun menteri-menteri yang hadir. Saya ulang, maupun menteri-menteri yang hadir. Saya ulang, maupun menteri-menteri yang hadir. Dia orang pun langgar. Kalau betul dia orang tu cakna dengan SOP, bila media serbu dia orang, tak boleh ke menteri kata, stop, tolong bagi jarak-jarak yang betul. Engkau ajarlah. Inilah namanya mungkin teladan apa mungkin. Dia kena tunjukkan teladan lah. Okey, stop. Media, tolong bagi jarak yang sesuai. Saya nak bagi ucapan saya sekarang ni. Kan bagus. Ni tak. Dia pun keluar, orang serbu brom dia pun dengan bangganya dikerumuni media. Kalau satu orang media ada COVID-19, satu tempat semua kena, menteri-menteri pun kena. Macam mana? Saya malaslah nak viral video tu. Malas nak viral situasi tu sebab saya pun ada dalam tu. Kalau ada orang kena, saya pun kena. Tapi saya kata, saya bertugas. Kalau saya tak ambil benda tu, tim kami akan kalah dalam persaingan media. Dalam membuat laporan media, kami akan ketinggalan. Sepatutnya mereka yang menganjur tu menyediakan tempat kepimpinan melalui teladan. Thank you Akmal Aziz. Saya pun selalu lupa benda ni. Kepimpinan melalui teladan. Betul. Sepatutnya penganjur, menteri-menteri yang menjadi bapa-bapa negara ni, engkau lah kena make sure benda tu betul-betul dipatuhi. Ini engkau pun dengan rasa aku menang, dia pun keluar orang serbu dia pun dengan rasa bangga dan rasa cukup seronoknya diserbu, dikerumuni oleh orang macam semut. Korang tengok, korang tahulah. Saya bukan nak menghina ataupun nak mengutuk wartawan-wartawan. Tak, wartawan buat kerja. Simple. Saya kutuk dia orang sama dengan saya kutuk diri sendiri. Tapi saya tahu saya ni buat kerja. Saya tak boleh nak elak. Saya mesti mendapatkan bahan berita yang terbaik. Menjadi tanggungjawab kepada penganjur untuk memastikan penganjuran itu dibuat dengan sebaik mungkin dan memastikan SOP dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Itu kerja penganjur. Korang setuju ke tak setuju? Dan katalah ada seorang lah. Korang pun tahu kan? Semua orang tahu yang COVID-19 banyak kes jangkitan yang tidak bergejala.
Mungkin dalam tu ada orang yang kena. Itu baru saya cerita pasal hari keputusan mengundi. Hari keputusan yang mana semua orang serbu. Saya belum cerita lagi pasal tempoh berkempen. Macam mana dia orang ni ketika memberi ceramah, orang alah. SOP ni, aku berani kata, ambil SOP ni letak bawah ketiak lah. No SOP, walaupun SPR berkali-kali mengatakan inilah pilihan raya terbaik yang mengikut SOP. Tak ada. Betul, SPR ada SOP. Ada tak semestinya dilaksana. Saya ulang, ada SOP tak semestinya dilaksana. Setakat ada, tapi tak digunakan, tak dilaksana, tak guna juga. Macam saya ada basikal kat belakang ni. Saya ada basikal, tapi aku gemuk juga sebab apa? Sebab aku ada basikal, tak guna. Itu maksud dia. Ada tapi tak digunakan. Maksudnya, ada basikal, tak diguna. Kesan dia, aku gemuk. Jap. Saya nak buka kipas. Panas lah. Boleh? Jap. Saya buka aircon. Tapi aircon saya ni dia ke sana. So dia tak tala ke sini. Jadi betul, hari penamaan calon, hari mengundi, hari masa tempoh berkempen, tempoh yang paling mencabar sebenarnya. Tempoh yang paling mencabar dalam memastikan keadaan itu tak berlaku seperti apa yang sepatutnya. Dia senang cakap lah. Panas. Haredang. Panas kan. Saya ulang sekali lagi. Penamat kepada pasal COVID-19 ni, negara kita belum selesai, tuan-tuan. Come on lah. Negara kita belum selesai. Kita belum keluar daripada masalah COVID-19. COVID-19 masih lagi ancaman dan genom yang sama yang ada di India sedang berada dalam negara. Disahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Genom super spreader. Korang kata, okey cikgu, kalau betul genom tu bahaya, kenapa kes cuma 1 kes, 2 kes sehari? Hari ni cuma 1 kes melibatkan kluster telaga. Tak ramai pun. Takut apa cikgu? Yes. Sebab apa tak ramai? Sebab kita masih lagi melaksanakan kaedah ujian bersasar. Iaitu ujian hanya kepada mereka yang dalam kelompok PUI ataupun PUS. Kalau korang, saya ulang sekali lagi, saya ulang banyak kali sebelum ni. Kalau korang bukan dalam PUI, walaupun korang ni batuk sampai keluar darah sekalipun, jangan harap korang ni akan diambil ujian. Ini juga disahkan oleh WHO yang mengatakan bahawa negara India sebenarnya dikhawatiri sebenarnya angka di India bukan 4 juta tapi mungkin lebih tinggi, malah jauh lebih tinggi sebab kaedah pelaksanaan saringan di India juga tidak begitu meluas. Banyak yang tak diuji. India ni ada bilion penduduk, bukannya million, bilion penduduk. Ada sampai satu setinggan tu, separuh daripada penduduk dia semua kena jangkitan COVID-19. Nampak tak? So, kalau kita kata kita sudah pun selesai, dah pun selamat, saya minta maaf, saya tak setuju sangat-sangat sebab saya kata kita belum selamat walaupun dunia mengatakan Malaysia antara negara terbaik yang menangani kaedah penjagaan kesihatan ataupun menangani COVID-19 di negaranya. Okey? Betul. Okey? Take time jap. Minum air. Korang nak share ke? View okey tak ni? Saya tak tengok view. Saya malas tengok view. Tapi view okey ke? Kalau view tak okey, tak apa. Teruskan. Apa masalah? Cuma saya harapkan ada orang yang sudi bersama dengan saya nak pergi ke tajuk lepas ni. Saya nak pergi ni ke tajuk lepas ni. So, keep sharing dan keep sharing. Dia punya reality dia. Okey lah, Rosalie 162. Tak apalah. Kalau boleh share lagi. Sempat lagi korang share. Sempat lagi korang tarik kawan-kawan korang untuk kita bersama dengan live kita pada malam ni. Tak apa. Saya tak boleh nak expect macam dulu berapa Dulu sampai 6,000 view kan. Wah, tapi time tu semua orang setengah duduk rumah. Dia orang tak ke mana-mana dan dia orang
Betul-betul zaman tu, time tu dia orang betul-betul nak zaman tu macam lama sangat kan. Time tu mereka memang betul-betul nak tahu pasal COVID-19. Nah, jadi saya tak salahkan. Saya tak terkilan. Cuma saya sekali lagi saya minta bantuan daripada rakan-rakan semua untuk menarik kawan-kawan untuk kita nak meramaikan lagi keluarga pencerita. Cuma saya nak bagi tahu yang saya betul-betul appreciate, betul-betul hargai, betul-betul salute, betul-betul kagum dengan warga-warga pencerita yang memang menyokong sangat-sangat kuat Diary Wartawan Pencerita. Dalam grup Diary Wartawan Pencerita, dalam grup DJ Cerita FM, saya nampak korang ni sporting gila. Korang betul-betul menjadi pasukan pencerita yang sangat-sangat terbaik bagi saya. You all in my heart. Cik, orang putih, korang faham tak maksud dia? You all in my heart. Maksudnya, segelas air takkan penuh kalau tak diisi. Faham? Okey. Okey, rindu time PKP 4K view cikgu time tu kan? Tak apalah, Cik Angah Yan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang penting korang masih ada. Hilang 1,000 orang sekalipun. Cik Angah, Missy Zila semua ni, Jamosa, Fadil Jumah, hilang 1,000 orang sekalipun, tapi selagi ada 10 orang yang betul-betul bersama dengan saya, itu sudah cukup hebat daripada 1,000 orang yang ada tapi tidak memberi sebarang makna. Kita jaga keluarga kita, keluarga pencerita. Betul? Alright. Jom kita pergi ke tajuk malam ni. Tajuk malam ni pasal apa ni? Buka lah segmen call cikgu malam ni. InsyaAllah Osman, insyaAllah. Saya nak try buka tapi saya pakai direct ke komputer. Jadi kalau korang call, saya akan buka direct ke komputer. Saya tak tahu korang dengar clear ke tak clear. Kalau clear, Alhamdulillah lah. Okey. 10 orang macam 1,000 orang. Allahu Akbar. Betul. 10 orang macam 1,000 orang. Betul? Saya anggap keluarga pencerita ialah keluarga yang terbaik yang pernah saya kenal. Dalam kebanyakan, saya ada ramai kawan. Saya ada kawan-kawan dalam bidang silat, saya ada kawan-kawan dalam bidang perguruan, saya ada kawan-kawan dalam bidang media. Tapi bagi saya, kawan-kawan dalam pencerita ni betul-betul menyentuh perasaan saya. Sebab korang ni betul-betul solid with me. You all solid with me. Faham tak? You all solid with me. Maksud dia kalau dalam bahasa Melayu dia, you all solid with me. Maksudnya, besi yang panas akan sejuk bila disejukkan. Okey, faham? Alright, baik. Ya, Muhammad Sabri, Muhammad Darus, Cik Angah. Okey, kalau gitu buka Google Duo. Tak boleh. Saya tak mau buka Google Duo. Tak mau. Saya nampak ramai lagi nama-nama yang selama ni memang ada. Ahmad Man KL, nama-nama lama juga. Okey, very good. Thank you kerana masih lagi bersama saya. Papa Chua, thank you, masih ada. Ramai juga sebenarnya yang silent reader ataupun silent viewer. Diorang masuk, diorang tengok, diorang tak mau komen tapi diorang ada. Diorang support belakang tabir. Pun bagus juga. Tapi yang memang hardcore ni, saya tabik lah korang. Sampai 3 pagi pun korang stay. Saya tabik lah korang. Sampai kan Cerita FM pun kata korang ni memang terbaik. Okeylah, baik. Tak nak buang masa. Jom kita pergi. An Misri, Assalamualaikum. Jom kita pergi pada Kak Maimunah kita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam pula. Tetap setia di sini. Thank you Kak Maimunah. Korang komen saya nampak lah korang kan. Baik. Tajuk hari ni ialah tajuk bibik jual bibik. Simple je sebenarnya. Maid, bibik ataupun maid, ataupun pengasuh rumah ataupun penjaga rumah yang menjual bibik. Bibik yang menjual bibik. Okey, cerita dia pada tahun 2014. Okey, pada tahun 2014, malam ni tajuk apa? Nak kena ulang 6 kali dia ni. Ahmad Man KL. Malam ni tajuk dia bibik jual bibik. Korang tak perasan ke tajuk dia dekat dia punya description? Saya pun pelik juga kan. Mungkin korang tak perasan kot. Okey. Ada kesempatan tengok juga cikgu. Alhamdulillah. Ramai dah hilang sebenarnya. Ramai nama-nama yang saya selalu nampak hilang. Macam siapa tu? Daniel. Apa tu? Siapa? Bukan Daniel. Apa? Yang dulu selalu ada. Macam siapa tu? Anwar Rahman selalu hilang. Dah tak ada dah sekarang ni Anwar Rahman kan. Lepas tu ramai lagi lah yang selalu hilang. Yang dah pun dah tak ada
dah tak ada dah. Dulu diorang selalu ada kan. Macam ramai sangat-sangat. Kan. Tapi okey, tapi it's okay. Baik. Comeback kepada tajuk tadi. Bibi jual bibi. Bibi tu kan maksud makcik tapi lebih kepada maksud maid. Yes. Maid. Maid jual maid lah. Maid jual maid. Baik. Tak ada dalgona. Hari ni cuma minum mocha panas. Ya, Arif Daniel. Betul, Hanif. Pun dah tak ada. Dulu selalu ada kan. Tak apa, it's okay lah. It's okay. Baik. Pada tahun 2000, cikgu tak ada gerak-gerak bawah. Pacak lah. Apa ni? Cikgu tak ada gerak-gerak bawah. Apa benda ni? Tak faham soalan ni. Okey, baik. Pada 2014, saya ada buat satu, bukanlah pembongkaran sangat. Saya membuat satu laporan khas. Saya nak tengok sejauh mana kebenaran ramai orang tahu benda ni. Pasal maid haram ataupun bibi haram. Bibi yang tak ada permit pekerjaan sebagai pembantu rumah. Tak ada. Ramai orang tahu pasal benda ni. Pasal maid yang bekerja dalam sebuah rumah sebagai pembantu rumah tapi dia tak ada sebarang dokumen. Dia kosong. Dia cuma ada pasport semata-mata dan juga pas lawatan. Pas lawatan pelancong dia orang gunakan. Ini ramai orang tahu. Tapi ramai orang yang mungkin tak tahu adanya gerakan ataupun aktiviti bibi haram ni menjual bibi-bibi ni kepada majikan-majikan yang memerlukan mereka dengan harga yang murah. Pada 2014, saya buat satu laporan khas. Saya membuat satu penyamaran untuk mendapatkan bibi haram di rumah saya. Time tu antara yang saya pernah buat, saya membawa masuk, saya membeli sebab saya bayar satu nilai sebanyak RM500, RM1,000 untuk mendapatkan bibi yang bekerja di rumah saya. Dan saya nak tengok sejauh mana proses itu berlaku. Okey, pada peringkat awal, saya mendapatkan bibi yang dibekalkan oleh satu agensi pembekalan bibi haram ni. Diorang ni bukan bibi, diorang ni ialah agensi haram. Okey, agensi ni pula ialah agensi yang dimonopoli oleh warga Indonesia, bukan orang Malaysia. Mereka ni ialah orang Indonesia yang membuat penawaran kepada majikan-majikan yang terdesak, majikan-majikan yang sangat-sangat memerlukan bibi dengan kos yang rendah. Okey, once saya sebut pasal kos rendah, ini bermaksud apa yang berlaku selama ini ialah disebabkan oleh kerana kos membawa masuk bibi ke dalam negara atau untuk menggajikan seorang bibi sangat tinggi di Malaysia ni. Mencecah RM8,000, RM12,000. Kalau ambil maid daripada Filipina lebih mahal. Okey, dulu maid mungkin harga RM4,000 lebih dapat dah. Sekarang ni lagi mahal. Sekarang ni PKP tak ada, tapi sebelum ni mahal sampai RM8,000, RM9,000. Baik. Agensi-agensi ni diorang menawarkan untuk membekalkan maid haram kepada majikan yang memerlukan. Maksudnya, okey, dengan kos kita RM2,500 macam tu, kita boleh mendapatkan bibi yang mereka ni bawa masuk daripada Indonesia. Ada dari Aceh, ada dari Jakarta, ada dari Bandung, ada dari mana? Dari Palembang lah apa semua, dari Jawa Timur, Jawa Barat dan sebagainya. Bila kita bayar, kita memerlukan satu tempoh masa untuk diorang ni bawa masuk. Mereka akan bawa masuk ikut laluan laut dan mereka masuk sebagai pelancong. Kos yang kita bayar tu untuk membolehkan mereka membuat proses dokumentasi pasport dan juga dokumentasi pas pelancong. Sebab untuk mendapatkan pas pekerjaan menjadi pengasuh ataupun menjadi pembantu rumah di Malaysia, bukan semudah-mudah hanya buat pasport dengan hanya buat pas pelancong semata-mata. Dia punya pelbagai proses, kena buat pemeriksaan kesihatan dan sebagainya, mereka kena dapatkan suntikan dan sebagainya, mereka kena buat macam-macam, banyak proses. Jadi memendekkan proses ialah dengan cara membawa masuk sebagai pelancong, sebagai pas pelawat. Okey, dengan harga RM2,500 mereka ni ambil, mereka ada jaringan dengan tim di Indonesia untuk bawa masuk maid tu melalui jalan laut masuk ke Malaysia, melalui kapal laut masuk ke Malaysia. Dan saya sendiri pernah ambil maid itu di Kelang. Di Kelang, berdebar nak tunggu macam mana dia dapat keluar. Dan bila dia keluar, saya dapat bawa dia
balik ke rumah, bekerja di rumah saya dan sebagainya untuk melihat macam manakah ia berlaku. Dan sebenarnya dia memang kosong, tak ada apa-apa, cuma ada pasport semata-mata. Bermaksud kalau kita bawa dia ni keluar bersama dengan kita, pergi ke mana-mana, okey. Dia ni kalaulah pihak immigration pegang dia ni kerana tak ada pas sebagai, tak ada permit pekerjaan, majikan ni akan kena. Majikan ni akan kena. Sebab majikan ini yang menggajikan dia. Okey. Jadi, okey fine. Itu yang pertama. Itu melibatkan agensi. Ini bukan bibik jual bibik ya. Ini agensi yang menjual, yang membekalkan bibik haram dari Indonesia atau dari negara-negara lain. Tapi yang banyak Indonesia lah. Yang banyak Indonesia. Sebab Indonesia ni yang paling ramai sekali masuk ke Malaysia sebagai pembantu rumah. Baik, clear. Okey, dengar ni. Masalahnya, saya ulang sekali lagi ya. Masalahnya kenapa benda ni berlaku dengan secara berleluasa? Sebab kos yang secara halal, secara sah memang mahal. Saya mengaku memang mahal gila. Mahal gila. Tidak semua orang mampu untuk membayar kos mendapatkan bibik halal. Malah kos tahunan untuk nak renew dia orang punya kos sebagai untuk nak renew dia orang punya permit juga sangat-sangat tinggi. Baik. Tapi benda tu mungkin dah takkan berlaku sekarang kerana sempadan negara telah pun ditutup. Saya ulang, sempadan negara ditutup. Bermaksud, benda ni saya yakin susah nak berlaku kerana orang Indonesia tak boleh masuk dengan mudah menggunakan tekong-tekong haram yang bawa diorang masuk. Tak mudah untuk bawa apa-apa, untuk nak bawa masuk. Tapi, kes kedua ni, iaitu bibik jual bibik, saya percaya masih berlaku walaupun dalam tempoh PKP. Kenapa? Dengar sini. Dalam pembongkaran kedua saya buat, okey, saya dapati rupanya banyak juga bibik yang masuk secara halal, okey, yang masuk menggunakan agensi-agensi yang halal, yang sah, okey. Mereka ni apabila mereka tidak tahan atau mereka tidak sesuai dengan majikan yang mereka bekerja tu, mereka ni akan melarikan diri. Mereka akan lari daripada rumah majikan dan mereka akan tinggal di rumah kawan-kawan mereka. Dan sepanjang mereka tinggal di rumah kawan mereka, mereka berlari kadang-kadang tanpa sebarang permit, tanpa sebarang dokumen. Sebab ada majikan yang pegang pasport mereka. Ada agensi yang pegang permit mereka. Jadi mereka ni lari tanpa sebarang dokumen. Mereka ni daripada seorang pekerja yang bertauliah atau pekerja yang berpermit, bertukar menjadi seorang parti kerana mereka tidak ada sebarang dokumen bersama mereka. Dan mereka inilah yang akan dibekalkan pula kepada majikan lain dengan kos kita RM500 sampai RM2,500. Nampak tak? Sudahlah mereka ni menganiaya majikan yang ambil secara sah tu. Mereka ni pula menjadi seorang bibik haram pula di rumah majikan baru yang terpaksa menggajikan mereka kerana majikan baru ni tak ada kemampuan untuk mengambil med secara halal. Okey. Masalahnya sekarang ni, mereka sekarang ni sudah berubah daripada status daripada seorang bibik halal kepada seorang parti dan sekarang menjadi med haram. Med haram di rumah majikan baru. Baik. Yang lebih mengejutkan. Okey. Saya pernah berdepan dengan satu situasi apabila seorang maid yang sah di rumah saya, apabila nak renew dia punya permit pekerjaan, okey, nak renew permit dia, perlu dibuat pemeriksaan kesihatan time tu. Bila dibuat pemeriksaan kesihatan time tu, okey, dia didapati ada penyakit TB. Pelik. Macam mana masa kau masuk hari tu, first time kau masuk, kau lepas, tak ada masalah kesihatan. Selepas tahun di rumah aku, nak renew, buat pemeriksaan kesihatan, engkau ada TB. Okey. Dan bila dia didapati ada TB, dia kementerian tak meluluskan, immigration tak meluluskan permohonan untuk nak renew permit dia. Dan dia perlu dihantar balik. Okey. Saya serahkan kepada ejen dia untuk hantar dia balik. Ejen dia sila hantar dia balik ke Indonesia. Okey, tapi sebenarnya benda ni tak selesai. Saya sangkakan, okey, saya akan
saya sudah pun melepaskan dia untuk balik ke Indonesia. Tetapi tuan-tuan, sebulan selepas itu, ketika keluarga saya pergi ke HUKM, Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia di mana? Di Bandar Tun Razak. Okey. Keluarga saya terserempak dengan mate kami itu sedang bekerja sebagai pekerja pembersihan di kantin HUKM. Korang rasa macam mana? Pelik. Dia disahkan mengidap TB dan sepatutnya balik ke negaranya, tapi dia boleh terus bekerja dengan majikan baru di sektor pembersihan di hospital. Bermaksud ada hanky-panky kat sini. Macam mana laporan perubatan yang mengatakan dia tu ada TB boleh ditukar ataupun agensi dia boleh pakai recycle balik dia untuk bekerja di sektor lain. Dan dia bekerja di hospital. Adakah dia masuk ke hospital tanpa membuat sebarang pemeriksaan rawatan? Pemeriksaan perubatan? Pelik. Jadi dekat sini sudah timbul satu masalah besar saya nampak bahawa ada hanky-panky yang sangat ketara dalam menangani mate ataupun pekerja dari negara luar ni. Agensi, ada kautim, ada berurusan dengan semedi-semedi yang berkepentingan untuk membolehkan dia kembali bekerja dalam negara kita, sedangkan dia sebenarnya sudah pun tidak layak berada dalam negara. Korang rasa macam mana? Inilah dia, daripada seorang mate halal berubah kepada mate bermasalah yang sepatutnya kena hantar pulang, berubah kepada pekerja pembersihan yang halal. Ini berlaku dalam negara. Siapa yang boleh melepaskan benda ni? Siapa yang boleh meluluskan benda ni? Siapa yang boleh mentwistkan benda ni? Memutar balikkan status kepada orang ni. Dan yang lebih mengejutkan, dia menggunakan nama lain dalam pasport dan juga dalam permit dia. Dia mengaku dengan kami yang dia diberi nama baru untuk bekerja di Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia. So macam mana? Siapa yang menjalankan aktiviti hanky-panky ni? Okey. Kembali kepada cerita saya pada 2014 dalam cuba membongkarkan apa yang berlaku aktiviti penjualan mate haram ni. Saya pergi ke Bangi, bersebelahan kilang Sony. Siapa yang tahu, kilang Sony di Bangi antara lokasi yang begitu ramai sekali warga Indonesia berada di sana. Okey. Saya mendapatkan kontak daripada beberapa orang yang tahu pasal di mana nak dapatkan mate dengan harga yang murah. Bermaksud tanpa melalui kos sampai sampai 2 3 sampai 5 6 ribu ringgit untuk nak bawa mate cara halal ke Malaysia. Saya cari dan saya dapat kontak seorang makcik warga Indonesia yang bekerja dengan seorang majikan Cina di Bangi. Saya kontak dia. Saya kata saya perlukan seorang mate. Dia siap tanya lagi. Dia siap bagi profil lagi. Nak umur berapa? Nak ada pasport ke tak ada pasport? Dia tak tanya nak ada permit tak? Nak ada pasport ke nak tak ada pasport? Pelik. Nak ada pasport ke nak tak ada pasport? Nak kosong ke nak ada pasport? Pelik. Bermaksud dia boleh bagi satu penawaran. Satu penawaran kepada saya. Okey. Dia boleh buat satu penawaran kepada saya untuk saya memilih profil nak mate yang mana. Nak mate yang tak ada pasport ke, nak mate yang ada pasport ke, mate yang kosong ke, mate yang bersih ke apa ke. Dia bukan bersih, mate yang kosong ke ataupun mate yang ada dokumen. Dokumen is not permit pekerjaan, mate tak. Dokumen bermaksud mungkin pas lawatan, pas pelancong mungkin. Baik. Dan dia buat pula satu profil, saya nak umur berapa? 18, dari mana? Jawa, dari mana? Dia bagi saya offer mengikut profil. Siapa dia ni? Dia ni hanya seorang mate di rumah seorang keluarga Cina di Bangi. Dan dia pembekal kepada mate haram.
pembekal med haram kepada majikan-majikan yang terdesak memerlukan med dengan harga yang murah. Okey. Saya minta kat dia, saya nak satu orang med yang berusia 18 tahun. Cik, kita pilih yang muda-muda. Tak ada, bukan dia yang jahat. Saya nak tengok sejauh mana dia punya strategi dia. Baik. Jadi dia kata ada budak Jawa tapi dia ni kosong. Dia ni tak ada pengalaman langsung kerja med. Okey? Dan dia ni baru masuk ke Malaysia. Kalau baru masuk ke Malaysia, mana pasport dia? Tak ada pasport. So kerana tu dia ni murah. Hanya 1,500 aja. 1,500 aja. Saya kata macam ni lah. Saya tak nak bayar 1,500 dulu. Saya nak test dulu kemampuan dia bekerja di rumah saya. Saya bayar deposit 500 dulu. Saya nak tengok dia satu hari bekerja. Dia kata boleh. Boleh. Mudah je. Hanya sembang mulut tanpa ada sebarang dokumen. Saya diminta tunggu sekejap. Tak sampai setengah jam dia bawa perempuan budak ni. Dia bawa budak ni. Dan dia ambil saya punya duit 500. Dia benarkan saya untuk nak bawa balik budak ni. Tapi kalau saya okey, saya kena bayar lagi RM1,000. Kalau tak okey, esok boleh pulang balik. Dan deposit akan dipulangkan balik. Yang 500 ni. Saya bawa balik. Kami cuba dia untuk bekerja sehari di rumah. Sebenarnya bukan cuba tu untuk nak lihat kemampuan dia bekerja. Kami cuba ialah nak membuktikan berlakunya aktiviti begini. Hang ni. Sekejap hang pula. Hang dekat saya punya sistem iPad. So saya tak nampak komen korang. Sorry. Sambung balik. Sekejap iPad saya ni memang dia kerap hang. Dia kadang-kadang dia kerap putus. Sekejap Sambung balik. Saya sambung balik. Saya tak nampak korang punya komen sebab iPad depan mata. Tu sepelik kenapa komen ni macam terhenti. Okay. Alright. Okay. Komen terakhir ialah komen daripada Syah Salwa. Okay, alright. Mat yang nak kahwin ke yang ganteng? Mat budak. Okay, baik. Okay. Tapi selepas hari di rumah saya bagi alasan yang dia ni tak bagus kerja. Dia tak bagus. Dia tak pandai jaga anak, saya kata. Saya hantar balik kat dia. Bila hantar balik, dia boleh recommend lagi orang lain tau. Bayangkan. Seorang bibi di rumah majikan Cina boleh menjadi supplier kepada maid-maid lain. Dan bila saya siasat, saya selidik, rupanya kebanyakan maid-maid yang dia tawarkan ialah maid-maid yang lari daripada rumah orang, atau maid yang masuk sebagai pelancong, atau maid yang pernah bekerja sebagai pekerja di kedai makan, yang lari dari majikan dia dan sekarang ni bernaung di bawah maid seorang ni. Tapi di mana dia park maid ni? Dengar ni. Di mana dia letak maid-maid yang 4-5 orang ni? Dia orang ni bayar dan dia orang tumpangkan di sebuah bilik khas di sebuah tadika dekat Bangi. Itu pengakuan dia. Saya tak sure betul ke tidak. Itu pengakuan dia. Dia orang ni ada tinggal di sebuah bilik di tadika di Bangi. Kerana ada seorang warga Indonesia yang menjaga tadika itu, yang menguruskan tadika itu, dan dia meletakkan maid itu di sebuah bilik khas di tadika di Bangi. So, kesimpulan dia, ini bukan sekadar buat-buat cerita, tapi kesimpulan dia, mereka ini benar-benar melampau dan benar-benar mempergunakan mengambil peluang kepada sistem di Malaysia ni, sistem di Malaysia ni, untuk membolehkan mereka mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Sudahlah dia dapat keuntungan dengan masuk bekerja dengan kos yang tinggi sampai 8-9 ribu ringgit bekerja dekat majikan yang halal. Dan mereka mengambil keuntungan berganda dengan bekerja pula secara haram tanpa permit. Baik, sekarang kembali kepada isu dia. Persoalan dia, adakah benda ni masih berlaku? Sebab sekarang ni dalam tempoh PKP. Okey? Jadi tidak ada lagi warga-warga asing yang masuk melalui pintu negara. Kan? Betul? Setuju? Tidak ada lagi warga asing yang masuk melalui pintu-pintu negara. Tapi
Jika merujuk kepada modus operandi tadi, okey, mate yang lari daripada majikan lain ataupun parti yang terperangkap ataupun yang tak boleh, yang masih lagi berada dalam Malaysia, yang tak nak balik ke negara mereka, korang rasa masih ada tak? Saya percaya masih ada. Masih ada ramai warga asing, parti-parti haram dalam Malaysia yang sedang berlegar di sana sini. Di Langat banyak. Di Langat ni banyak lagi. Di Langat ni masih ramai. Di Langat masih ramai. Masih ramai lagi mate yang bergerak ke sana sini. Bukan mate, warga asing parti yang bergerak ke sana sini, yang saya percaya mereka ini menjalankan aktiviti pekerjaan seperti mengemas rumah harian. Okey, saya ada ambil perkhidmatan kemas rumah daripada pelbagai agensi. Saya dah ambil aktiviti kemas rumah harian. Maksudnya bayar ikut jam. Kebanyakan yang saya ambil mengaku yang mereka tidak ada permit pekerjaan. Mereka hanya ada pasport. Dan mereka tinggal dekat sekitar kawasan Hentian Kajang, kawasan Jenaris, kawasan Sungai Kantan. Dan mereka ini ialah golongan yang sebenarnya memang tidak ada sebarang dokumen-dokumen sah. Dan mereka ini masih ramai. Banyak agensi-agensi yang menjalankan aktiviti mengemas rumah secara harian ni menggajikan ataupun membekalkan warga Indonesia yang tidak ada dokumen. Jadi sekarang ni mereka ini masih ramai berlegar di seluruh Kajang ni sebenarnya. Okey. Dan ini menunjukkan, ini membuktikan, dan ini saya boleh sahkan bahawa aktiviti membekalkan maid haram kepada majikan yang desperate, yang memerlukan, confirm masih berlaku. Kalau merujuk kepada modus operandi yang saya sebut tadi, iaitu mereka ini akan dibekalkan kepada majikan-majikan yang desperate. Bayangkan jika mereka pula tak selesa dengan majikan ini, mereka akan dengan sewenang-wenangnya boleh lari daripada rumah dan cari majikan baru. Banyak kes, korang pernah dengar, banyak laporan berita, maid meninggalkan rumah dengan anak dibiarkan tidur, bayi dibiarkan tidur, mereka lari dari rumah, anak dibiarkan tidur tanpa ada orang jaga. Dia lari macam tu je. Mujurlah dia tak lari bawa anak sekali. Dan mereka ni lari pergi ke majikan baru, dan ejen ataupun bibik yang menjual dia orang ni pula mendapat keuntungan berlipat kali ganda. Dia dah jual dengan harga 500 ke 1,500, dia boleh jual balik pada orang lain. Ini berlaku dengan cukup clear, cukup ketara. Malah salah seorang daripada pembantu rumah ataupun maid harian yang pernah bekerja di rumah saya, nama dia Lily. Kalau Lily dengar ni, dia mungkin marah saya lah. Tapi nama dia Lily. Dia pernah offer saya untuk dapatkan maid dengan harga cuma RM500. Kos untuk bawa masuk, untuk nak bagi kerja dengan saya, bayar Lily cuma 500, Lily akan bekalkan seorang maid yang tidak ada dokumen langsung. Tapi jaga elok-elok, bayar gaji 1,200 sebulan. Maksudnya maid ini pula menjadi pembekal kepada majikan-majikan lain. Dan maid-maid yang dia nak bekalkan ni, dia mengaku bahawa maid-maid inilah maid-maid yang lari daripada majikan yang mereka tidak selesa. Fine. Stop sekejap. Sorry. Cik Ngahyan, kenapa? Cleaner tempat saya kenapa? Apa yang dia buat? Apa? Cik Ngahyan ada jual maid ke? Maid curi barang majikan, itu biasa. Saya ambil maid harian yang bayar jam ni, yang bayar ikut jam ni, kan? Saya tak sedar, saya ada simpan satu sampul dalam saya punya almari. Sampul duit jualan tanjak. Bila saya jual tanjak, saya akan simpan dalam sampul tu, letak dalam almari, selit bawah sekali. Saya memang tak pernah cek sebab saya anggap sebagai tabung simpanan lah, kan? Lepas tu, selepas saya ambil maid harian ni, masuk datang ke mas rumah. Selepas sebulan baru saya perasan saya nak cek, nak simpan dalam account. Saya buka, clear, kosong, beribu hilang. So kalau maid curi duit dalam rumah, maid curi, dia orang tak payah curi banyak. Kalau korang
Maid-maid yang haram ni, diorang ni berani curi sebab diorang ni tak ada dokumen. So, diorang ni berada dalam rumah kita pun berada dengan haram, berada dekat luar pun berada dengan haram. Bukan berada tu, bukan bro. Mereka berada dalam rumah kita pun sebagai orang haram. Mereka berada di luar rumah kita pun sebagai orang haram. Jadi bagi mereka ni tak ada masalah. Mereka boleh berada di sini kalau mereka suka. Mereka boleh keluar kalau mereka suka. Jadi mereka ni tak ada halangan. Maid yang masuk dengan ejen yang sah itu mungkin ada sedikit halangan kerana mereka ni mungkin ada perjanjian sebagainya dan mungkin mereka ni dikenali oleh agensi tu. Tapi yang maid-maid haram ni, mereka boleh keluar masuk ikut suka hati diorang je. Tak ada masalah. Nampak tak dia punya bahaya tu? Tak payah banyak-banyak. Satu hari dia ambil duit dalam dompet kita atau dia ambil duit dalam tabung anak-anak kita apa ke, dia ambil RM1 pun, RM1, RM2 pun, kalau setahun dia ambil RM1-2 pun dia dah ada sampai 400-500 tahun. Duit selit tepi. Kalau RM1, kita kadang-kadang tak sedar dalam rumah kita ada duit shilling lah, duit RM1 lah. Oh, ada orang kata tak apalah, anggap sebagai sedekah. Sedekah apanya? Itu pencurian, bukan sedekah. Kan? Risiko besar ambil bibit haram. So hati-hati. Saya setuju dan saya sahkan statement daripada Cik Angah Yan. Saya setuju. Risiko yang paling besar sebab dia boleh sewenang-wenang keluar rumah kita tanpa ada masalah. Dia tak kisah. Sebab bagi dia keluar pun apa dia masalah. Dia dalam rumah ni pun tak ada dokumen. Dia keluar pun tak ada no dokumen. Kalau dia keluar dengan harta benda kita, okey tau. Kalau dia keluar dengan anak kita, kalau dia keluar dengan baby, kalau dia keluar dengan entah. Yes, income dia orang lagi besar dari kita. Saya setuju tau. Setuju. Dia orang boleh hantar sampai beratus-ratus ringgit. Sampai kalau ada maid yang saya sebut tadi, Lily tu dekat kampung dia, tanah dia besar. Dia ada tanah yang besar. Dia ada tanah ladang yang besar di kampung dia. Rumah yang besar. Tapi di sini dia rasa suka bekerja sebab dia boleh jual maid ni. Satu maid dia dapat 500. Korang bayangkan. Satu maid dapat 500 sebagai duit tengah. Duit tengah. Dia dapat 500. Kalau dia dapat jual 10 maid sebulan, 5,000 dah. Dah 5,000. Mungkin dia tolak tepi, bagi sama rata dengan maid yang dia jual tu, dia dapat 2,500 sebulan. 2,500 untuk seorang warga Indonesia besar. Kan? Besar sangat-sangat. Okey. So itulah dia kisah yang saya nak kongsikan pasal bibit jual bibit. Dan hasil daripada saya punya laporan khas tu, macam biasalah, hasil daripada laporan khas saya buat tu, maka kementerian bertindak, membuat pemeriksaan, mengeluarkan satu ayat mengatakan tindakan tegas akan diambil, pelbagai tindakan penguasaan akan diambil. Tapi macam biasalah, janji orang politik tetap janji orang politik. Janji sekadar di bibir saja. Manis hanya sekadar di bibir saja. Kalau orang politik dengar, korang faham sendirilah kot. Korang faham sikit lah kot. Betul, mewah gila. Duduk rumah sewa kat Malaysia pun boleh duduk 5 family. Mana tak boleh beli tanah kat Indonesia. Betul. Dan diorang ni kadang-kadang buat rumah kita ni macam rumah diorang tau. Itulah dia. Okay. Saya rasa macam saya nak buka untuk segmen call. Tapi jap. Sekarang 12.30. Baik, sebenarnya ada lagi topik-topik lain saya nak sembang dengan korang semua. Macam topik pasal isu-isu semasa yang berlaku yang berlaku dalam negara sekarang ni. Ramai suruh saya sembang pasal topik pendedakan tanah haram Musang King dekat Pahang. Saya tak mau komen sebab saya tak berapa nak faham sangat isu tu. Saya tak berapa nak study sangat pasal isu tu. Cuma saya nak bagi tahu sekarang ni yang paling kritikal sekarang ni dalam sehari dua ni ialah isu air di Selangor. Kan? Dan rupanya melibatkan kilang tu dah pernah kena saman dulu. Dah pernah kena denda 60,000 dulu. 60,000 dah pernah kena. Dia buat hal lagi. So, bila dia buat hal lagi, walaupun pernah didenda, korang nak salahkan hanya pada kilang ke? Saya rasa tak. Penguatkuasaan pun kena tengok juga di mana kesilapan korang. Sampai kan kilang ni boleh sembrono membuat kesalahan yang berulang berkali-kali. Menyebabkan sekarang ni jutaan warga Selangor tak ada air. Saya hari ni sepatutnya saya kerja di office.
Saya punya shift hari ni di office. Saya minta dengan bos, saya nak minta tolong saya kerja di rumah. Sebab office tak ada air. Mujulah Kajang ni ada air. So, saya minta saya nak kerja di rumah. Sebab rumah saya ada air. Mujulah Kajang ni ada air. Tapi Kajang pun kerap juga air ada masalah. Kan? Lepas tu satu benda juga saya nak tarik perhatian korang. Nak minta korang punya pendapat. Ini sedikit pasal politik. Korang rasa macam pelik tak dengan senario politik negara ni? Tambah pula dalam keadaan pertembungan antara Pakatan Harapan dengan Perikatan Nasional, dengan penubuhan parti baru, Parti Pejuang. Lepas tu pilihan raya negeri Sabah ni. Saya tanya korang lah, Osman. Respond to me, Osman. Pilihan raya negeri Sabah ni, kalau dibuat, lepas tu yang menang, selepas menang, tiba-tiba berlaku pula lompat parti lagi. Apa benda ni? Sebab Sabah ni sebenarnya, Sabah ni antara negeri yang paling banyak sekali berlaku tukar daripada PBS dulu, tukar kepada itu, daripada apa? USNO, tukar kepada PBS, tukar ini, tukar itu. Lepas tu sekarang ni dengan kemunculan pula Warisan, betul, ada pula parti baru dipanggil Parti Cinta. Dengan kemasukan pula UMNO. So saya nampak macam Sabah ni di mana sudahnya? Osman, my question. Sabah ni di mana sudahnya? Kalau kata PRN ni dibuat sekarang ni, kalau PRN ni dibuat, pilihan raya negeri dibuat pada bulan ni, 26 hari bulan ni buang undi. Selepas PRN, kalau orang tu menang, berlaku pula lompat-lompat parti ni. Korang rasa selesai tak masalah Sabah ni? Sampai bila Sabah ni nak habis masalah dia? Sampai bila asyik lompat tukar? Sampai bila? Saya tanya balik, saya suka bagi satu persoalan mudah aja. Selesai tak isu Sabah ni selagi mana berlakunya lompat parti ni? Selesai tak isu Sabah ni? Selesai ke tidak? Adakah PRN ni penamat kepada semuanya? Adakah pilihan raya negeri ni penamat kepada semua yang berlaku di Sabah? Sedangkan korang tahu tak apa yang akan bertembung di Sabah nanti? Ni politik sikit politik. Apa yang akan berlaku di Sabah ni adalah pertembungan 5-6 kuasa politik besar. Dengan kemunculan Warisan, dengan kemunculan UMNO dalam tu, dengan kemunculan Parti Cinta, dengan kemunculan macam-macam. Parti-parti yang banyak. Ada, saya difahamkan, ada DUN yang akan melibatkan pertembungan 14 calon. Pertandingan 14 penjuru. Peliklah Sabah. Kan? Peliklah Sabah. Lepas tu, yang lagi pelik, bukan hanya Sabah. Dalam Semenanjung pun pelik. Yang lagi pelik, pada ketika Tun M dia buat parti baru, dia panggil Parti Pejuang, tiba-tiba Syed Saddiq Sigaraga tu Syed Saddiq pula mengumumkan untuk buat parti orang muda. Peliklah dengan politik Malaysia ni. Sedangkan Syed Saddiq ni ialah orang kuat Tun M, pendokong utama Tun M. Keluar daripada Bersatu ikut Tun M. Tapi bila Tun M buat parti baru, dia tak join. Dia nak buat parti dia sendiri, parti belia, parti muda. Kalau parti muda, bila orang tu tua, nak panggil parti apa ni? Parti muda untuk orang muda, bila orang tu tua jadi apa? Jadi parti apa? Ya tapi tak apalah, bukan soal parti apa. Soalnya kenapa Syed Saddiq yang sebelum ini ikut Tun M tiba-tiba nak buka parti baru? Kenapa dia tak follow Parti Pejuang Tun M tu? Kesimpulan dia semua nak kuasa lah. Semua sibuk dengan nak kuasa. Yang Saddiq Sigaraga nak pecahkan undi. Betul Muklas. Tapi makin menjadi-jadilah senario politik Malaysia ni. Tun M kata jangan ada banyak parti Melayu yang akan memecah belahkan lagi orang Melayu. Tapi Tun M sendiri buka parti. Syed Saddiq buka parti lagi. Warisan lagi. Itulah lagi. Ini lagi. So sampai bila benda ni nak selesai? Makin banyak pula parti-parti dibuat. Malaysia ni dia punya parti dia, saya pelik. Nak kata negara demokrasi. Yes, betul demokrasi. Tapi makin pelik. Saya tak pandai sembang politik. Cuma sekadar bahasa politik dia ialah politik Malaysia makin pelik. Makin tak boleh diterima akal. Makin aku tak faham.
Dengan Sadik Segaraga ni lah, dengan Tun M. Udahlah Tun M, pergi berehat, tikar sejadah, solat banyak-banyak, solat. Udahlah. Saya respect Tun M sebagai orang tua yang memang cukup kuat, cukup berinspirasi, idea yang hebat. Ini pendapat orang muda yang melihat Tun M. Saya simpati dengan Tun M. Tun M ialah negarawan yang saya cukup segani, tapi sudahlah, berehatlah Tun M. Sudah masanya untuk Tun M berehat seperti Tun yang lain. Seperti Tun yang lain. Nampak betapa nikmatnya Tun Abdullah Ahmad Badawi. Tak ada isu apa-apa dah. Orang dah tak ingat. Orang dah bagi dia berehat. Rehatlah. Udahlah. Kesan dia betul Cik Angah Yan. Kesan dia dengan apa yang berlaku ni, orang meluat. Bila orang meluat, nampak tak apa yang berlaku dekat PRK Slim? Tak sampai 70% keluar mengundi. Beribu orang tak keluar mengundi. Sebab apa? Sebab meluat. Saya bukan sekadar meluat dengan pembangkang. Saya meluat dengan semua sekarang ni. Dengan kerajaan pun, dengan Parti Bersatu pun lebih kurang semua. Semua sekarang ni tak tahulah. Saya tak tahu sekarang ni di mana hala tuju parti politik negara ni. Di mana hala tuju diorang ni. Makin mengelirukan. Makin huru-hara dan tak masuk akal. Kan? Jadi tak tahulah. Bagi saya benda ni memang, kami ni orang muda dah mula rasa macam penat dengan tengok politik Malaysia ni. Siapa setuju yang Tun M, come on Tun M, cool down, rehatlah. Bagi Mukris buat kerja. Tun M rehatlah. Najib, rehatlah. Settlekan dulu masalah engkau dengan masalah court case, segala isu-isu mahkamah, selesaikan. Biarlah yang betul-betul bersih, yang betul-betul amanah, yang betul-betul tak ada isu, menjalankan negara kita dengan baik. Okey? Itulah nasihat saya. Saya risau ni, saya nak pergi Sabah ni, saya nak tengok macam-macam lagi ni. Sabah ni perebutan untuk mendapat tempat sebagai ketua menteri. Memang heboh. Nama-nama besar dekat Sabah, antaranya seperti siapa tu? Kinabatangan tu. Siapa? Kinabatangan tu? Alah, yang mulut hebat tu. Alamak, tu tiba lupa pula. Dengan Syafiq Afdal lah lagi, dengan Datuk Sampurna Syafiq Afdal. Lepas tu Buford, apa lagi saya lupa dah. Banyak lagi ni. Saya dengar ada banyak nama-nama besar yang akan bertanding, yang semua claim dia layak jadi Rahman Dahlan lagi, dengan Kinabatangan lagi, Boh Mohtar lagi. Ada ramai orang duk sibuk nak claim jadi menteri besar kat Sabah. Jadi ketua menteri di Sabah. Pening gitu orang, pening. Thank you Abang Mohtarudin. Kan? Okey. Baik, saya ingat nak bagi korang peluang lah. Kalau korang nak call saya, boleh saya buka untuk call. Saya buka segmen call. Mana call? Boleh call number ni? Ni caller, silap. Ni apa ni? Saya dah lama tak tekan benda ni ya. Saya lupa function dia. Ni kot. Ni. Okey. Saya tak jamin quality call clear ke tidak. Saya cuba bagi korang cuba dulu tengok. Saya connect terus phone saya ke komputer menggunakan network. So cubalah call. Kalau okey, boleh bercakap. Okeylah, teruskanlah. So kalau ada orang nak call, silakan. Saya boleh layan korang punya call. Saya cuba. Kalau masuk. Ada siapa nak call, silakan. Cik Angah ya nak call saya, Cik Angah. Oh, Cik Angah nak call ke? Mana AB semua dah hilang. AB dah hilang. Mana Syah Salwa? Okey, ada first call. Sekejap saya tengok dia naik tak sini. Okey, dia naik. Accept. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Salam, siapa ni? Hello, Assalamualaikum. Salam, siapa ni? Dengar tak? Ini Fadil Jumah ni dari Kota Damansara. Dengar tak? Dengar ke suara saya? Dengar. Memang dengar. Tapi suara belakang tu boleh tolong drop tak? Suara tu. Suara
TV. Suara TV tu. Sebab dia patah balik, double. Okey. Alright. Okey Okey, boleh. Boleh dengar. Okey. Saya mengikuti dah lama dah dengan tuan. Malam ni rasa macam panas sikit lah pasal politik kan. Sikit je politik dia, tak banyak pun. Sebab saya sejak persidangan parlimen yang mana ada satu MP kan berkata Rasulullah tu macam hijrah tu macam pelarian seperti Rohingya tu. Saya dah cukup marah lah. Saya dah terlalu marah sangat sebab saya orang beragama. Tak? Saya orang yang pegang agama. Jadi tak sepatutnya lah ahli parlimen tersebut tu berkata begitulah. Betul. Seolah-olah merendahkan martabat kita orang Islam. Betul, setuju. Jadi yang masa saya tengok dalam video replace balik kan dalam YouTube tu, saya tengok bila Mak Sabu berkata begitu macam seolah orang-orang yang kat dalam tu semua mengiyakan. Ada juga yang satu dua menentang dia lah. Yalah. Tapi kalau ikut logik dan apa yang kita belajar, hijrah tu bukannya pelarian. Takkanlah kita tak tahu nak kata nak meraihkan pelarian, betul tak? Ya. Betul, setuju. Jadi saya nak call ni bukan nak sangat nak ceritakan balik benda ni, sebab saya nak bagi peringatan kepada MP tu. Kalau ada penyokong-penyokong kuat dia bersebuah dengar malam ni, minta lepas ni kalau MP tersebut bercakap tentang Islam ke tentang apa ke, must be shut up lah. Ya, dia senang cakap lah. Saya mudah. Saya mengharapkan semua MP semua adun-adun melaksanakan tugas ikut skop tugas mereka, iaitu menjalankan amanah kepada rakyat. Jangan terlampau berpolitik sangat. Sampai kan bila terlampau berpolitik menyebabkan fokus mereka kepada rakyat kurang. Mereka asyik sibuk nak menyalahkan itu, mengaitkan ini, mewujudkan elemen-elemen unsur-unsur baru, mewujudkan pelbagai. Itu pun satu hal juga tu. Yes, betul. Tapi itulah bila isu yang sampai melibatkan agama kita kan, agama Nabi kita, saya tak boleh diam diri lah. Saya nak beritahu pada penyokong dia dengan MP tu sekali, kalau bercakap lagi tentang benda yang salah fakta berkaitan dengan agama, must be shut up lah. Itu je lah saya minta. Setuju. Jangan cerita kali. Setuju. Ini saya cakap ni bagi peringatan pertama lah bagi penyokong-penyokong Tegar dia orang ni. Yes. Saya kenal penyokong-penyokong Tegar ni. Tapi saya tak kata saya berpihak kepada mana-mana parti ya. Cuma kalau ini bukan salah Parti Amanah, tapi salah kepada individu tu. Kepada dia tu. Kan. Yes. Satu last kali kalau saya nak minta MP Malaysia ni, political ni kena bersaing secara sihat lah. Yes. Sebab makin hari saya macam ni Cik Fadil. Saya minta diorang bersaing, saya pun minta diorang bersaing secara sihat. Tapi dalam ketika negara sedang ada krisis, persaingan tak diperlukan. Saya tak perlukan persaingan. Saya tak perlukan MP yang nak tunjuk taring. Saya nak tengok MP yang sepakat bersatu hati nak cari solution, selesaikan masalah negara. Ini tidak. Ini tidak. Asyik nak menyalah dalam parlimen, sedangkan mereka lupa kepada tanggungjawab utama mereka. Sekarang ni Malaysia sedang berdepan dengan COVID-19. Dunia sedang berdepan dengan COVID-19. Sepatutnya semua orang sepakat untuk mencari satu solusi bersama. Bukan sibuk dengan nak tunjuk taring masing-masing. Itu poin saya. Lepas selesai sahaja, dia beginilah. COVID-19 dia umpama komunis menyerang Malaysia. Okey, bila komunis serang Malaysia, time tu orang dalam Malaysia tak boleh sibuk dengan nak mempertahankan ideologi sendiri. Orang dalam Malaysia kena ramai-ramai bersatu menentang komunis.
Sama juga macam bila wabak yang sangat hebat ni dalam Malaysia, semua orang kena sepakat untuk menentang wabak ni. Bukan semua orang sibuk dengan nak mempertahankan ideologi dia, sibuk dengan politik kotor dia, sibuk dengan taring-taring dia orang. Tak boleh. Ya, betul. Kan? Betul lah, saya malam ni nak meluahkan lah rasa tak puas hati saya terhadap MP tersebut lah. Bukan saya tak kenal MP tu, saya kenal. Memang saya pernah jumpa banyak kali dengan dia ni. Hari ni memang saya sejak yang kes yang dia bercakap dalam parlimen tu, saya dah cukup marah lah. Saya dah cukup marah sebab saya belajar agama tau. Penat mak bapak saya hantar saya sampai ambil jurusan Usuluddin pun semua. Dah kali MP ni cakap macam ni, saya tak boleh nak bersuara. Saya macam nak marah tau. Betul. Okay. Alright. Ada apa lagi? Ada lagi ya? Ada apa? Okay. Alright. Thank you Cik Fadil. Suara anda clear, jelas. Semua orang dengar dengan baik. Thank you. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Terus follow pencerita. Okay? Baik. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya buka kepada mereka yang lain kalau ada siapa nak call lagi. Kak Ziha, tajuk hari ni sebenarnya tajuk pasal bibik jual bibik, tapi dah habis tajuk dia. Sekarang ni saya buat segmen open call. Jadi kalau mereka yang nak call apa saja. Kita dah lama tak sembang. Bukan sekadar sembang pasal bibik, bukan sekadar sembang pasal politik. Boleh sembang apa saja. Boleh sembang apa saja yang kita nak sembang. Saya buka kepada segmen call. Kalau ada siapa lagi nak call saya, Kak Casual, lama tak call. Missy Zila ke nak call ke? Takut suami marah ke? Kak Ziha ke nak call? Cik Angah Yan nak call? Silakan call. Saya pun nak dengar suara korang juga. Lama korang tak sembang dengan saya kan. Sombong korang sekarang ni kan dengan saya kan. Tapi saya setuju juga dengan pendapat Fadil Jumah. Dia macam ni. Macam komunis masuk Malaysia. Bila komunis masuk Malaysia, kita semua kena sepakat menentang komunis. Bukan sibuk dengan ideologi masing-masing. Komunis keluar, time tu korang nak sibuk, nak berebut negara ni, berebutlah. Kenapa nak sibuk dengan berebut negara pada masa isu fenomena yang paling besar, iaitu fenomena, iaitu gejala, iaitu krisis COVID-19 belum selesai. Komunis belum keluar, kita duk sibuk dengan kita punya penjajahan. Saya anggap simple lah. COVID-19 macam penjajahan. Okey? Sesi calling lepas live baru best. Apa benda lah pula lepas live baru best. Call sekarang lah Kak Zia. Nak dengar juga apa nama pendapat orang-orang lama ni. Saya kena respect pendapat orang-orang tua. Kak Zia sila call saya. Saya kena respect pendapat orang-orang tua. Baik. Okey. Penjajahan yang sedang berlaku dalam negara, seumpama ada call je Saya jawab dulu call orang lain. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Salam. Abang Kipas Abang Kipas. Cikgu. Dah datang Sabah ni, asyik seru nama saya ya. Alhamdulillah. Yalah, nak pergi Sabah. Kena lah orang Sabah. Dan saya pergi Sabah kena make sure ada seafood free Boleh cikgu, boleh. Nanti saya dengan AB belanja lah. Pasal soalan cikgu. Dah ni ke? Dah ada deal dengan AB ke? Saya dengan AB lah insyaAllah. Okey, silakan soalan ni. Okey cikgu, tentang soalan yang cikgu letakkan pada saya tu tentang Sabah ni. Saya sebenarnya boleh lah cikgu, saya tak nak sentuh lah bab politik Sabah ni sebab sama je cikgu. Cuma satu ya saya nak cakap ni lagi, undang-undang anti tumpak parti ni tak digubal, masalah ni yang takkan selesai cikgu. Ya. Betul. Anti lompat parti tu, undang-undang tu. Dia nak kata macam mana sebenarnya lompat parti ni bukan sekadar berlaku dalam kerajaan atau dalam parti pembangkang. Dua-dua sama . Dua-dua sama. Parti mana pun lebih kurang sebenarnya. Betul cikgu, betul. Cuma itulah kita dalam demokrasi ni, bagi saya lah, hadap lah. Pasal hadap lah, suka ataupun tidak, hadap lah. Tak boleh. Saya tak setuju dengan perkataan kena hadap. Sebab rakyat kita bukan macam bola. Kita nak disepak sana sini.
kita ni bila yang buat masalah ialah pimpinan. Tapi yang kena yang kena turun padang, yang kena mengundi, yang kena pergi berdepan dengan semua masalah dia orang ialah rakyat. Dia orang buat masalah, rakyat pula kena pergi. Dia orang ni, dia orang tak ada masalah, dia orang buat masalah, dia orang boleh lepak di rumah, dia orang boleh bawa kereta mewah, dia orang boleh makan besar. Rakyat kena balik kampung, rakyat kena pergi mengundi, kena memilih. Tapi dia orang ni buat masalah, dia orang boleh lepak-lepak naik kereta besar, anak dia orang bercium, semua bagai boleh je pun. Kan? Tapi yang duk settlekan masalah ialah rakyat. No comment lah cikgu. No comment lah pasal benda ni sebab apa? Saya pun kerja kat Sabah juga nak menumpang kasih di negeri orang ni. Sabah ni lah nak cakap. Ini bukan masalah Sabah je Osman. Ini masalah seluruh negara. Betul. Masalah seluruh negara. Johor ni, ni Sabah. Johor sekarang ni pun bergolak ni. Johor pun sekarang ni anytime akan tumbang ni. Johor pun anytime. Kalau Datuk Osman Sapian mengumumkan dia akan ikut Pakatan Harapan, Johor pun tumbang dan Johor pun kena buat pilihan raya negeri. Mampuslah macam tu. So kami yang rakyat kena balik kampung, rakyat kena pergi bertugas, rakyat kena pergi mengundi. Semua orang kena semua orang jadi kelang kabut, semua orang jadi pening, jadi kelang kabut nak pilih seorang pemimpin. Nampak tak? Betul. Hanya kerana nak pilih satu orang adun atau satu orang ahli parlimen, semua rakyat kena turun padang. Semua rakyat kena berkumpul. Hanya kerana seorang dah pilih dia buat hal pula. Siapa yang mangsa? Rakyat jadi mangsa. Johor pun dalam keadaan yang kritikal. Naya. Kan? Okey. Yalah, benda yang kuasa yang diberi pada rakyat tu hadap je lah cikgu. Yalah, memanglah kena hadap, tapi jangan sampai rakyat tak mau hadap. Tu je. Betul. Jangan sampai rakyat dalam bulan menyampah. Selamat datang Sabah cikgu. Ya, jangan lupa lobster. Boleh. Siap Osman, saya pergi Sabah, saya pau orang Sabah. Okay, alright. Okay. Okay, baik. Baik, Assalamualaikum. Okay, baik. Thank you Osman atas call-nya. Sibuk nak politik dengan dunia tengah berperang dengan COVID-19. Nampak sangat tak heran dengan rakyat kepentingan diri sendiri dan ahli politik. Kepentingan diri sendiri je ahli-ahli politik ni. Betul. Setuju Cik Ngah Yan. Thank you atas komen yang panjang lebar tu. Rajin dia menaik. Okey, baik. Betul. Orang duk sibuk dengan peperangan. Tahu tak? Datuk Tan Sri Nur Hisham sebut COVID ni ialah peperangan. That's why saya letak COVID sama dengan penjajahan. Penjajah masuk Malaysia, umpama kita ni berperang dengan dia orang. Kita kena sepakat. Tapi masalah dia, kita tak sepakat. Kita sibuk nak menyusahkan rakyat, melanggar semua SOP, buat pilihan raya ini, hanya kerana nak pilih seorang pemimpin. Kami tak perlukan pemimpin yang terlalu mementingkan diri sendiri, berebut kuasa, sedangkan rakyat nak kita semua sepakat berperang menentang penjajahan COVID-19. Korang faham tak? Lobster bawa balik, alamak tak ada duit lah Kak Zia. Saya pergi sana. Ada siapa nak call silakan. Line tengah kosong. Gamon lah warga pencerita. Call lah saya. Kak Zia call saya Kak Zia. Kak Zia tolong bagi opinion sikit. Missy Zila call saya. Saya dah rasa macam tak ada orang call saya. Tak apalah, saya stop lah. Sekejap nak stop live. Okey, baik. Saya tak ada duit Kak Zia. Saya pergi sana bawa sikit je. Saya bawa cuma sekitar hanya untuk duit minyak nak isi petrol je. Kereta dah ada orang sewa kan. Kena isi petrol sendiri. So petrol saya bawa duit lah. Tapi nak makan nak makan besar saya kena minta Osman ataupun Abby dekat Sabah belanja saya makan. Kan? Cikgu maju agile call tak dapat, agile call cepat. Call. Bagi opinion apa baru masuk? Bagilah opinion pasal politik boleh? Atau pasal apa Entah. Sembang-sembang kosong pun boleh Kak Zia. Pencerita is not the issue pencerita is not only the issue. Kak Zia, saya ulang sekali. Kalau saya cakap orang putih, dia saya tengah serius. Okay?
pencerita is not only the issue. Bermaksud dalam bahasa Melayu dia, pencerita seorang yang handsome dan masih muda. Okay. So, call saja. Sembang apa saja. Jangan hanya sekadar isu semata-mata. Not only issue. Boleh sembang apa saja. Okay. Saya bagi duit, you bawa balik. Boleh? Bagi duit lebih sikit. Bagilah sponsor Kak Ziha. Nak pergi Sabah. Nak sponsor sikit. Ada siapa nak sponsor tak pergi Sabah ni? Tak ada duit pergi Sabah ni. Bahal lah pergi Sabah ni. Belanja besar. Cew lah. Okay. Ada siapa nak call lagi? Nanti bagi kopok amplang. Sedap kopok amplang tu. Betul. Kopok amplang sedap. Saya pernah makan. Amboi Kak Ziha marah. Ya, so Kak Ziha boleh nanti saya bagi nama akaun. Boleh. Nak beli lobster boleh. Saya bagi nama akaun. Kena bank in lebih sikit. Okay, ada siapa lagi nak call? Tak ada ke? Anybody want to call me? Tu bahasa orang putih. Anybody want to call me? Maksud dia, adakah saya handsome? Okay, Kak Ziha ni Osman sponsor ni. Dia nak sponsor ikan bilis. Saya ada nombor account you Hazrul. Tapi kalau ada nombor account tak back in tak guna Kak Ziha. Ada nombor account kena back in. Tak back in macam tak back in ni. Kalau ada nombor account tak back in, dia umpama pasir berderai di tepian pantai, ombak berlalu meninggalkan kesan, tapak Sulaiman pergi begitu saja. Apa ke benda ni? Okay, ada siapa nak call lagi? Saya buka last ataupun satu dua slot lagi. Tak ada call lah. Anybody want to call me? Mana pergi Kak Jekyll lah, Kak Casual. Senyap je hari ni dia. Ke dia dah lena? Dah lena kot dia ni. Tak follow live saya kot malam ni. Kalau cikgu baik kan, kena bawa balik oleh-oleh ikan bilis untuk warga pencerita. Saya tak baik. Saya mengaku saya tak baik. Cik Ngah, saya tak baik. Okay. Nanti tuan di Sabah nanti ada tak nak buat live? InsyaAllah saya cuba buat. Tapi saya buat pakai handphone je lah. Bukan macam ni lah. Pakai handphone, sembang-sembang. Kalau ada yang nak lah. Kalau ada yang masih lagi nak, kan? Serius lah nak kirim lobster ni. Boleh Kak Ziha, insyaAllah. Kalau saya cuba dapatkan lah. Tapi back in dah lebih sikit. Kalau harga dia 100, back in dah 1000. Aduh, betul lah Kak Ziha. Bantulah mereka yang memerlukan. Apa salahnya kan? Umpama ada basikal tapi masih gemuk. Baik. Tak ada orang nak call ke? Tak ada orang call. Tepat jam 1 saya stop. Lagi 2 minit. Azrul selfish. Dia nak je bagi, orang tak nak. Saya nak bagi macam mana? Saya tak ada apa-apa nak bagi Kak Ziha. Saya ni insan yang kerdil. Kak Ziha pun tahu saya ni siapa. Kak Ziha pun tahu gaji saya ni besar mana. Saya punya gaji hanya cukup-cukup untuk nak tampung keluarga je Kak Ziha. Saya bukannya orang yang berada. Nak bagi bantuan dekat orang pun minta bantuan orang dulu. Faham tak? Nak bagi bantuan dekat orang, minta bantuan orang dulu untuk bagi pada orang. Macam mana? Kan? Okay. Saya cabar ni Cik Angah call saya. Cik Angah, saya cabar Cik Angah call saya. Berani tak call? Kak Ziha weh. Saya cabar dia Kak Ziha call saya. Ada berani? Tak berani? Tak berani sudah lah. Saya pelik mana pergi Kak Casual lah. Tak ada lah. Saya gaji kecil lah Kak Ziha. Anak ramai, keluarga besar, komitmen besar, nak bayar bil internet mahal, kan. Alright, kalau tak ada orang call, saya dah cabar ni. Saya dah cabar nama-nama ni. Terus senyap dia. Mana dia Cik Angah Yan, mana dia Syah Salwa, mana dia Kak Ziha kita. Call me Kak Ziha. Number ada ke dalam live tu? Dalam screen ada number saya. Cik Angah cabaran ditolak. Tak berani. Takut dia. Happy birthday Cik Angah. Happy birthday. Okay. Tapi saya setujulah. Dekor lah. Sekejap. Tak naik pun. Saya tak naik dekat saya punya sistem. Sekejap Kak Ziha. Saya tak boleh angkat. Sebab tak connect. Tak connect to my system.
Baru keluar. Hai, lambat keluar. Hello, Assalamualaikum. Hai. Saya angkat, dia putus. One more time Kak Zia, call balik. Saya angkat, dia putus. Dia tak keluar kat saya punya komputer. Try one more time Kak Zia, call balik. One more time. Jap. Saya tengok tak. Dia okey, baru naik. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya rahsia. Rahsia? Who's this? Saya call sebab saya nak dengar suara saya kat Facebook nanti sedap ke tak sedap. Ada orang macam ni ke? Ada manusia macam ni juga? Tak lah, kita orang kesian. Cikgu tunggu awet call tak ada kan. Saya call lah. Tapi siapakah anda? Alah, cikgu kenal saya. Siapa? Nanti cikgu fikir-fikir mesti dapat ingat. Kenalah beritahu, semua nak tahu ni. Semua sedang menantikan siapa yang call saya ni. Siapa yang berani call saya ni? Saya tidaklah kena paksa. Saya malas nak kenalkan diri saya. Cik Angah Bukan Cik Angah? Ataupun Syah Salwa? Pun bukan. Tapi siapa ni? Kak Ziha bukan? Kak Ziha tengah aduk komen. Siapa ni? Tak apa. Nanti esok saya dengar balik live cikgu. Lepas tu saya boleh lah tahu suara saya merdu tak kalau Facebook. Nak saya komen ke? Nak saya komen ke? Tak ya, tak apa. Saya dengar sendiri, saya puji diri sendiri, cukup lah cikgu. Saya dengar, saya perlu komen. Silakan. Okay, komen cikgu yang pedas-pedas ni membina. Saya rasa seperti anda sedang menggigil, risau, takut. Saya takut kantor. Ini bukan kad kerja. Kalau kad kerja bukan macam ni. Kad kerja dia punya laser dia lain macam. Ni bukan laser. Ni tak laser. Tak ada. Saya dipaksa oleh okey, so saya pun call jugalah menyahut cabaran. Okey, bagus. Cabaran begini saya nak. Okey. Ni siapa dia? Mesti Zila lah ni. Bukan. Iya ke? Bukan. Cikgu kenal saya. Jangan risau, okey? Saya kenal? Kenal macam mana? Kenal baik. Tiba-tiba saya kenal. Suara saya first time dengar ni. Telefon kat Facebook memang first time lah. Iya ke? Okey, tak apa. Kalau di luar Facebook banyak kali. Apa ni, cikgu orang hebat, takkan tak boleh teka. Terus biarkan saya di alam misteri. Okey, Kak Ziha merajuk dah ni. Aduh, Kak Ziha, okeylah. So apa komen dia? Tak ada, saya tak ada komen kan. Saya cakap tadi, saya kena paksa call. Esok saya dengar lah balik. Tidak lagi ke nak tahulah suara saya merdu ke tak kat Facebook tu. Suara macam orang menggigil le. Iyalah. Okeylah. Saya takut kantor. Saya takut kantor. Okey. Alright. Okay, salam kat kakak cantik ke. Assalamualaikum. Siapa ni? Aduh. Okey, baik. Okey, Kak Zia, call balik Kak Zia. Saya tadi bila saya tak sambung saya tak buat angkat pakai phone, saya sambung ke komputer. So kalau Kak Ziha call, tadi patutnya dia naik, dia tak naik. Orang lain call naik. Cuba call sekali lagi Kak Ziha. Duk main teka-teki pula. Cik Angah bukan, Missy Zila bukan, Nora Shikin pun bukan, Kak Kejel memang dah hilang dah, dia dah lena ni. Suara Kak Ziha saya kenal. Takkan tu suara Muklas? Lagi tak masuk akal. Suara siapa ni? Ni bukan Kak Ziha tadi. Confirm bukannya Kak Ziha. Siapa nak main apa nama teka-teki pula malam-malam ni? Nak dengar suara sendiri sedap. Okeylah, last call saya buka. Last call before saya shut down my live untuk malam ni. Syah Salwa bukan? Ya, Syah Salwa kot. Tak ada Kak Zia nak call Kak Zia. I give you last chance. I cabar you. Last chance I cabar you. Muklas ke nak call? Tak mau Saya bilang 10. Tak bunyi saya stop. 1. Tak ada. Alah, korang ni tak sporting ah. Ibu saya yang cantik, Hakim Bacidayah. Takkan mak kau call aku, Hakim? Ya ke mak kau call aku? Tak masuk akal pula. Okey, baik.
saya kira tak ada one call saya lagi. So okey, baik. Kalau tak ada one call, saya anggap semuanya telah pun selesai untuk hari ini, tuan-tuan. Live hari ini ialah live saya yang terakhir secara proper macam ni sebelum saya berehat untuk fokus kepada pilihan raya negeri Sabah bermula 10 hari bulan saya ke sana sampai 28 hari bulan. Selepas itu, saya akan kembali balik buat live. Tapi kalau di Sabah, ada kesempatan untuk saya buat live, saya akan buat live pakai handphone, tapi time dia tak tahu. Tak akan diberitahu secara tepat. So, tunggu je lah. Ada pengumuman, ada info, live-nya akan disiarkan. Okey? Kalau saya tak beritahu, kalau saya tak beritahu apa-apa, bermaksud no live lah. Tak ada live lah. Okey? Baik, sehingga kita berjumpa lagi, insyaAllah. Kita jumpa dalam segmen-segmen seterusnya, insyaAllah. Kalau ada kesempatan, doakan saya dapat buat yang terbaik di Sabah nanti. Saya harapkan warga pencerita terus setia untuk support pencerita. Macam saya sebut, 10 orang pun tetap bernilai bagi saya selagi mana anda bersama dengan keluarga pencerita. Kak Ziha, you owe me. You owe me. Maksudnya, Kak Ziha, you owe me. Maksudnya, burung hantu. All, you owe me. Anda berhutang dengan saya. Anda nak kata anda nak call saya kan? Sebab apa? Nak bagi kerja ke? Ada kerja kosong ke? Okey, kalau ada kerja kosong, terbaik. Okey, doakan yang terbaik bagi saya supaya saya dapat buat terbaik di Sabah nanti insyaAllah, dan tolong support live daripada kumpulan NSTP sepanjang saya di Sabah. Okey? Baik, sehingga berjumpa lagi. Jap, tiba-tiba dia call. Tiba-tiba dia call. Hello, Assalamualaikum. Kalau ada kerja kosong. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Dia letak pula. Main-main dekat Ziha ni. Dia call-call, dia letak. Saya angkat-angkat, dia letak. Saya call, saya angkat, dia letak. Main-main lah. Okey lah. Nanti call balik lepas ni insyaAllah. Kak Ziha nanti boleh PM tepi. Baik, Assalamualaikum dan jumpa lagi. Warga pencerita, support Diary Wartawan Pencerita. Share live ni di mana-mana. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye-bye. See you and see you all. Bye-bye. Okey, follow pencerita, support pencerita, dan jangan lupa bersama dengan semua platform anda pencerita. Terbaik.